A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa afdhalus salat wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bertemu pada hari ini bulan Disember, bulan cuti-cuti cuti-cuti Malaysia. Dan alhamdulillah kita masih berada di sini. Mungkin yang lain dah bercuti kan? Dan mudah-mudahan apa pun yang kita lakukan, cuti pun tak apa, tapi ilmu tetap kita teruskan kan? Dengan cara kita masing-masing, insya-Allah. Baik, hari ini insya-Allah kita sambung dengan tafsir kita surah Taha ayat yang ke-55 kan. Jadi tadi sebutkan untuk kita tetap juga membawa isu-isu kita kan, isu-isu kita yang kita tak boleh berhenti, dan kita dah nampak orang dah makin berkurang membincangkan. Itu biasa, standard hangat-hangat tai ayam kan. Ada pepatah kita. Pepatah tu adalah memang pepatah khas orang Melayu kan. Dan memang cerita ayam kan. Ayam ni orang kampung dulu semua orang nampak ayam. Orang bandar je tak nampak ayam kan. Dia nampak ayam dah siap panggang kan. Kalau ayam duk masih kan hangat-hangat tiap ayam tu kan, maknanya tengok ayam hidup kan. Dia buang dia punya tu kan, hangat-hangat dia tu, orang kampung tahulah hangat-hangat macam mana. Jadi mudah-mudahan kita terus hangat tu dengan konsep hangat perasaan kita, sebab kejadian di Gaza tidak berkurangan pun daripada awal dulu berlaku. Walaupun setelah kita kata dah hampir 2 bulan, tapi tetap kejadiannya masih lagi hari pertama selepas gencatan senjata tu bom makin bertalu-talu. Jadi memang walaupun hari ini kita kata dunia dah pun mula buka mata dan melihat siapa betul siapa salah, tapi masih ada yang buta kan. Jadi hari ini kita kata kita punya tugas dan tanggungjawab kita masih berterusan, dan pastikan apa yang kita bincangkan sebelum ni kita laksanakan dalam hidup kita. Dalam konteks kita tetap teruskan kita punya boikot yang pertama kan. Kemudian kita teruskan kita punya usaha untuk menjadikan diri kita layak termasuk dalam kategori dan golongan yang disebut sebagai tentera Allah. Sebab tentera Allah ni bukan mesti kita ni mesti bertenaga kuat dah. Kadang kita rasa orang muda je boleh jadi tentera. Tak, tentera Allah dia bukan konsep dia macam tu. Tentera Allah ni konsep dia adalah siapa yang paling dekat dengan Allah, siapa yang keimanannya paling tinggi, itulah tentera Allah. Sebab tentera Allah tu termasuk orang yang kuat doa dia dan makbul doa dia, itu termasuk tentera Allah. Jadi kalau kita tak boleh nak sumbang pada tenaga, doa yang makbul itulah jadi tentera Allah. Dan jadi maknanya kita kena layakkan diri kita untuk masuk dalam golongan tu. Jadi termasuk orang yang akhirnya memenangkan Islam adalah yang betul-betul kita menyumbang secara langsung dan secara berterusan. Dan kalau kita boleh menyumbang dengan doa kita, dengan kaedah doa yang tidak ditolak, benda pertama adalah meninggalkan maksiat. Jadi maksiat selama ni, dosa-dosa yang kita dah tahu dosa tapi susah nak tinggal, itu kita usahakan. Dan sepatutnya apa yang terjadi ni adalah motivasi besar untuk kita, dan untuk kita sentiasa semangat meninggalkan maksiat. Kemudian solat kita yang selama ni mungkin kita masih lagi main-main, azan kita tak terus bangun, yang ni sepatutnya jadi semangat, azan je terus bangun, atau sebelum azan dah siap kan. Sebab memang ada tips sebenarnya untuk solat awal waktu kan. Kaedahnya ialah masa azan tu terus pergi ambil wudu. Sebab masa azan tu setan tengah lari berterabur. Masa tu kita hanya berlawan dengan nafsu je, tak lawan dengan setan. Tapi lepas azan habis je kita dah mula berlawan dengan setan, dia akan makin berat. Kan? Jadi itu semua yang kita nak usahakan dalam kehidupan kita. Dan hari ni ada satu lagi tambahan yang boleh dilakukan. Ada tentera alam maya, yang tu kita boleh join, tak kira umur. Tentera alam maya ni didominasi oleh dimulakan oleh Indonesia. Dinamakan sebagai tentera julid. Julid Indonesia. Julid tahu julid. Dia asal daripada dia nak letak perkataan jihad, tapi itu kan sensitif kan dekat media sosial, jadi diubah kepada julid. Bahasa Indonesia julid ni maknanya macam apa istilahnya, kita kata sinis gitu.
netizen Indonesia ni sangat-sangat julid, sangat-sangat sinis sebelum ni lah, sebelum daripada berlakunya perang, berlakunya apa yang berlaku di Palestin ni. Saya lebih suka sebut dia sebagai, dia bukan perang lah sebenarnya kan, dia bukan perang. Dia perang ni kan tentera dengan tentera. Dia di Palestin ni bukan perang, memang genosida, total dan genosida. Dan bila tentera Hamas bangkit untuk kita kata menyerang balas atau mempertahankan, itu bukan bentuk peperangan, dia memang mempertahankan diri. Dan mempertahankan diri, dan juga yang ditarget betul-betul tentera. Tak ada satu pun orang awam yang betul-betul kita kata yang ditarget dibom sebab nak bom tentera. Tiba-tiba walaupun tentera tu duduk kat tempat awam tu takkan dibom. Itu kaedah dia. Ni kalau kita nak belajar fiqh jihad dalam Islam, sebahagiannya kita dah boleh nampak depan mata. Dalam Islam bukan tak boleh sama sekali menawan musuh. Kita tawan musuh tu kan, ada tawanan perang kan. Kita biasa dengar zaman Nabi ada tawanan perang. Hatta kepada isteri Nabi SAW, salah seorang isteri Nabi itu tawanan perang asalnya. Isteri Nabi itu kan Sofiyah binti Huyai. Salah seorang isteri Nabi itu anak orang Yahudi. Memang dia pun orang Yahudi. Jadi ada isteri Nabi orang Yahudi. Sebab tu kita kata tak boleh kita kata semua Yahudi jahat, sebab isteri Nabi Ummul Mukminin ada Yahudi. Dan dia anak kepada pemimpin orang Yahudi yang ayahnya mati dalam medan perang tu, perang dengan orang Islam. Maka memang di awalnya kejadiannya Sofiyah binti Huyai ini benci sangat dengan Nabi. Sangat benci, sebab boleh bayangkan Nabi adalah ketua daripada pasukan perang yang telah membunuh ayah dia. Siapa tak benci? Dari segi perasaan kan. Bila Nabi datang jumpa, dia kutuk-kutuk, dia sumpah seranah, dia memang benci sangat. Tapi tengok macam mana keindahan akhlak Nabi yang boleh membuatkan daripada benci menjadi sayang, sampai akhirnya menjadi isteri yang sangat setia. Dan ini kalau kita nak faham apa Nabi buat, kalau nak faham hari ni kita dah boleh tengok apa Hamas buat. Sampai tawanan dia jatuh cinta gitu kan. Jatuh cinta dengan kata boleh bersalam, boleh berpeluk, boleh menggambarkan wajah yang penuh bahagia gitu. Macam balik daripada percutian. Saya rasa mungkin balik pada cuti pun kita muka tak sebahagia tu. Ni yang bercuti ni kan, balik-balik kadang muka monyok pasal letih. Kan? Ini muka penuh ceria dan bahagia. Maksudnya dia betul-betul, sebab mereka ni kan dah mengalami penjajahan 75 tahun. Jadi memang 40 tahun pertama tu adalah proses mereka betul-betul ditindas. Kemudian dia ada proses 40 tahun ni. Ini ada dalam Quran. Ini kan kebangkitan 40 tahun kedua ni dalam tempoh kesedaran kan, mula menyedari dan mula mereka mendidik anak-anak dia. Jadi anak-anak kecil pun dah boleh tahu dan faham. Bila hilang anggota kena bom, dia boleh cakap, saya telah pun menyerahkan kaki saya ke jalan Allah. Dia boleh faham macam tu. Itu sebenarnya yang hari ni saya ingat dulu masa saya mula-mula nak berkuda, ada orang kata apa, tak takut jatuh ke? Nanti luka ke, cedera ke kan? Ada orang cerita kalau naik kuda nanti patah tulang belakang lah. Itu kalau gelok gitu. Kalau takat kuda berjalan tak sampai patah tulang belakang. Saya banyak kali dah jatuh kuda. Dan sebenarnya jatuh kuda ni bukan bermakna, dia bukan erti, bukan yang penting bukan kita jatuh, tapi yang penting bagaimana cepat yang kita bangkit semula lepas jatuh. Itu kita belajar daripada sekecil-kecil kuda lah kan? Sebab ada banyak orang lepas jatuh kuda serik seumur hidup, taubat, tak mau naik dah. Bila kita buat macam tu, kita bukan sekadar menyakiti psikologi diri kita, kita juga menyakiti psikologi kuda. Kuda pun sakit juga. Kalau kita jatuh, dia memang tak sakit, tapi perasaan dia sakit. Sebab tak ada kuda yang nak tuan dia jatuh. Memang bila jatuh tu salah kita. Kuda tu dia bukannya sengaja ataupun nak jatuhkan kita, apalagi kita dah menunggang dia lama gitu. Baik. Cuma nak ceritanya masa tu, apa yang kita perlu fahami masa tu payah nak explain kat orang kan. Kita selalu takut dengan risiko gitu. Kan? Tapi saya cuma boleh bagi tahu yang penting dalam hidup kita adalah kita melakukan perintah Allah, apa yang wajib dan apa yang sunnah kita laksanakan. Risiko memang ada. Orang duduk saja pun ada risiko. Tidur manjang lagi sakit kan? Duduk tak buat apa-apa pun sakit juga. Semua orang ada risiko. Jadi kalau kita menghadapi risiko dalam kaedah ataupun dalam agenda melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah dengan ibadah yang kita lakukan, sepatutnya kita tak ada masalah. Kalau semua takut risiko tu yang kita kata, orang takut untuk luka, cedera, apalagi hilang anggota di jalan Allah. Jadi itu yang takut kan? Kita kata bukan makna kalau berani tu dah tak payah nak fikir apa-apa dah. Kita tetaplah ambil langkah
berjaga-jaga, belajar, tak boleh naik kuda pandai-pandai gitu kan. Maknanya belajar kita usaha untuk mengelakkan kecederaan ataupun masalah. Contohnya kalau dah pernah jatuh kuda, jangan duk biar buat tak tahu macam tu je. Belajar cara jatuh. Jangan fikir tak mau jatuh, belajar cara jatuh. Ada cara jatuh. Banyak orang jatuh tak cedera sebab ada cara dia. Akhirnya belajar cara jatuh. Jadi kita dalam hidup tak boleh fikir tak mau jatuh. Tak mungkin kita tak pernah jatuh dalam hidup kita. Bukan hanya jatuh tangga ke, jatuh apa ke, tapi jatuh down dalam hidup kita ada. Dan kita kena belajar cara bangkit semula. Kalau naik kuda tu, kalau jatuh, kena terus naik dia balik. Masa tu juga, selagi kita tak pengsan, tak masuk hospital. Sakit sikit-sikit naik juga. Kenapa? Sebab psikologi kuda, kalau kita tak mau naik dia semula lepas kita jatuh, dia pun akan fobia. Dia tak mau bawa orang dah lepas tu. Kita dah menyakiti dia juga. Waktu kadang-kadang kalau orang yang jatuh tu tak mau naik balik, orang lain kena naik. Nak bagi dia tak sakit psikologi. Tapi orang yang jatuh tak mau naik balik tu psikologinya rosak. Sampai tak mau naik lagi gitu. Ya. Jadi dalam Islam ni kan kaedah kita jangan fikir tentang kejatuhan, jatuh ni memang dah lumrah alam. Apalagi kalau kita nak jadi orang Islam beriman yang melakukan kebaikan-kebaikan, itu akan sentiasa ada penghalang. Dalam Quran dah bagi tahu kita ada musuh yang takkan membenarkan kita buat baik. Kalau ada kebaikan yang kita buat dan tak ada siapa halang, dia antara dua. Boleh jadi kebaikan yang kita buat tu tak cukup besar sehingga musuh tak rasa bahaya. Atau yang keduanya, kita memang betul-betul kuat dengan pertolongan Allah, kita dapat laksanakan kebaikan tu. Antara dua je. Ada kalau kita rasa selama ni buat baik okey je, tak ada masalah ke, dah berpuluh-puluh tahun buat baik tak ada masalah, tu boleh jadi baik biasa-biasa. Belum luar biasa, belum menjadi ancaman kepada musuh kita. Dan kalau kita kata yang jadi ancaman ni, maknanya setan merasa terancam. Bila setan merasa terancam, dia mula bagi tahu pada anak-anak buah dia untuk mula menghancurkan kita. Itu yang berlaku di Gaza. Musuh dah mula merasa terancam dengan kewujudan mereka. Mereka ni sebenarnya, kalau kita tahu, dia kadang tak boleh sebut sangat. Ni saya buat TikTok live ni baru je boleh hari ni. Semalam kena block lagi kali kelima. Dan sekarang tengah kena block YouTube pula. Maknanya hari ni baru boleh guna TikTok, hari ni juga kena block YouTube. Semalam start kena block YouTube. Tapi tak apalah, kita bergilir lah hari ni TikTok. Nanti sekarang seminggu lah tak boleh upload apa-apa kat YouTube. Dalam tempoh seminggu buat masa ni. Tapi tak tahu dia bagi warning situ, entah berapa kali buat lagi, dia kata akaun kena delete terus kan. Tak apalah, dia nak delete, kita buat baru kan. Dia takkan mampulah nak halang setara mana je kan. Kalau dia nak halang, kalau dia nak block semua orang yang sokong Palestin, lama-lama dia punya company sekali kena block kan. Sebab di situ keuntungan dia dapat kan. Dan hari ni yang kita kata tentera media sosial, Indonesia dia ada tentera julid tadi kan, Malaysia ada tentera bawang Malaysia. Ni faedah membawang. Orang Indonesia pun tanya kenapa bawang. Dia tak tahu istilah kita membawang tu kan. Jadi selama ni membawang jadi dosa, kali ni boleh membawang jadi pahala. Jadi yang dibuat, dan sekarang tengah dalam proses tengah jemput orang Turki pula untuk join sekali. Jadi ni 3 negara yang dah join. Maknanya selama ni Indonesia dah buat, dan memang tentera IDF semua dah kenal kan. Dia orang dah ada yang dah memang betul-betul, sebab yang kita serang ni media sosial ni, yang kita serang mental dia. Memang kita tak tembak dia dari jauh, nak buat macam mana? Sebab yang pegang kuasa tak boleh buat apa-apa. Kita ada kuasa media sosial, kita ada kuasa mata pena, kita ada kuasa tangan jari kita. Jadi tu kuasa yang kita ada, kita masuk dalam tu. Diorang ada bagilah akaun-akaun IDF yang ada tempoh tertentu kita akan serang beramai-ramai. Dan Indonesia jangan main-main lah, rakyat dia 10 kali ganda kita. Jadi kalau setiap seorang tu serang dalam tempoh 3 hari, itu dah cukup untuk membuatkan tentera tu tak boleh tidur malam. Dan memang hasilnya dah banyak akaun-akaun tentera IDF yang terpaksa ditutup. Mereka tutup sendiri sebab stres. Kita tahu tentera Israel ni mental dia rendah. Dia sangat rapuh lah, lemah sebenarnya, mental pemikiran dia lemah. Dia tak kuat pun. Sebab mereka ni motivasi untuk pergi perang tu, yang pertama, maklumat untuk mereka menyerang orang tu, mereka ditipu oleh pemimpin dia sendiri. Kata Hamas ada sana, ada kat sini, habis dibom-bom semua hospital. Lama-lama dia orang sebenarnya boleh fikir. Ada sebahagian yang dah fikir dan dah berhenti.
kan. Dan ada yang masih lagi tertipu dengan semua tipu daya daripada pimpinan tu. Itulah yang kadang-kadang disedarkan oleh tentera-tentera media sosial ni. Jadi ada yang serang secara mesej, ada yang call, ada maknanya call masuk ke handphone dia tu satu malam tu sampai beribu-ribu call, bahkan mungkin berjuta. Mana tak sakit kepala, dia tak boleh tidur. Jadi dia orang ni pula mental memang rosak. Dia punya motivasi berperang adalah untuk, yang pertama, gaji tentera besar. Jadi dia nak duit. Bukan dia nak mati kan. Kita lain. Dan memang kekuatan kita adalah sebab kita cintakan kematian. Kematian yang kita cinta, kematian tu adalah kematian dalam bentuk husnul khatimah. Sebab itu saja jalan untuk kita bertemu dengan Allah. Kita faham dan kita tahu itu menyebabkan kita sangat cintakan kematian husnul khatimah, kematian dalam bentuk syahid. Kita tak takut mati kalau mati kita akan husnul khatimah. Kan? Kita yang dalam keadaan biasa-biasa ni pun kita harapkan mati kita dalam husnul khatimah. Kita tak mimpi untuk terus hidup selama-lamanya. Kan? Kita memang mengimpikan mati husnul khatimah. Kan? Kadang-kadang bila dah tambah-tambah usia, kita rasa nak dekat dah. Yang muda-muda ni yang payah nak rasa. Yang muda-muda sepatutnya rasa juga, padahal kita tahu dan kita sedar kita ni hidup, kita nampak depan mata kita. Orang mati tak kira umur. Kan? Anak-anak di Palestin tu kalau ditanya apa cita-cita kamu bila besar nanti, jawabnya apa? Kami tak perlu fikirkan apa yang kami nak lakukan bila dewasa nanti, sebab kami boleh mati pada bila-bila masa. Jadi yang penting, memang ini kalau boleh kita hentikan soalan ni. Ini antara soalan yang dibawa oleh agenda yang dibawa oleh penjajah untuk membuatkan kita akhirnya menuntut ilmu tanpa keikhlasan. Kita menuntut ilmu, pergi masuk bangku sekolah untuk dapat kerja yang baik. Sebab soalan orang tanya, soalan pertama yang wajib ada dalam biodata ialah cita-cita. Dan cita-cita tu mesti bentuk pekerjaan, menyebabkan si anak tu belajar untuk kerja tu. Padahal dalam Islam kita diajarkan memang kena belajar semata-mata kerana Allah. Jadi apa motivasinya? Motivasinya nak jadi orang yang berilmu. Kita kalau anak-anak jawab macam tu kan, cita-cita apa? Saya nak jadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Selalu orang tak puas hati dengan jawapan tu. Orang akan kata memanglah manfaat, tapi kerja apa? Nak kerja juga. Padahal kan kita sepatutnya ambil pengajaran. Kita yang dah berumur, dah lama hidup dalam dunia ni, ingat balik tak cita-cita kita darjah 1 dulu? Tercapai ke tak? Tak. Dan kita pun masa tu waktu ditanya cita-cita nak jadi apa, kita bukan faham pun apa dia cita-cita tu. Tak tahu pun. Tahu jawab je, dan jawapan tu selalunya apa yang kita nampak depan mata. Jadi kalau zaman-zaman yang umur-umur ni, yang mungkin 80-an gitu, kebanyakannya nak jadi cikgu. Sebab depan mata tengok cikgu tiap-tiap hari. Tak tahu benda lain pula tu kan. Tak tahu, tak tengok TV sangat. Kita tengok TV kartun-kartun. Kan? Lepas tu ubah zaman sikit, waktu orang Malaysia jadi angkasawan, pakat nak jadi angkasawan semua. Dia bukan tahu angkasawan tu apa, angkasa tu apa pun dia tak tahu. Kan? Lepas tu ada lagi kalau yang ayah dia polis ke tentera, anak pun nak jadi polis tentera. Kan? Sebab dia tengok ayah dia pakai baju smart. Kan? Jadi dia nak pakai baju tu juga. Bukan dia tak tahu pun kerja tu apa dia. Ya. Jadi kita tak jumpa lah cita-cita tiba-tiba kata nak jadi misalnya resepsionis. Kan? Tak ada kan? Tak ada orang cita-cita macam tu. Padahal banyak orang kerja resepsionis dekat hotel semua kan. Sebab apa? Sebab dia tak nampak benda tu depan mata, dan dia tak nampak tu kerja yang gah, yang hebat. Jadi tak ada faedah pun untuk kita bagi pada dia cita-cita sebab dalam bentuk pekerjaan. Kan? Sehingga hilang keikhlasan, sebab niat tu yang akan menentukan melekat atau tidak ilmu dalam dada kita. Sampai hari ni kita datang kelas pun dengan niat yang berbeza, maka akan menentukan bagaimana ilmu tu akan melekat dalam dada kita dan bagaimana kita akan mengamalkan ilmu tu. Jadi kalau dari kecil-kecil kita dah ajar dengan niat yang salah, niat untuk mendapatkan kemewahan, apalagi kita dah sebut sebelum ni, memang kalau kita memperalatkan ilmu untuk dapatkan dunia, itu masalah besar. Dan sebenarnya kita dah sebut, kerja profesional bukan kerja-kerja yang menggunakan ilmu. Kerja menggunakan ilmu ni bukan pekerjaan, tapi itu tanggungjawab. Semua orang yang ada ilmu wajib untuk menyampaikan ilmu tu. Apa ilmu yang kita ada, kita sampaikan apa yang ada. Tak boleh reka ilmu ni kan. Kita sampaikan sekadar yang ada, sekadar yang kita tahu. Jadi itu tanggungjawab. Kalau pekerjaan, kita tengok sebelum-sebelum ni, pekerjaan anak Nabi Adam kerja apa? Petani,
dengan penternak, kan? Kemudian ada nabi kerja tukang jahit. Nabi apa? Nabi Idris. Nabi Idris. Ni kerja-kerja profesional lah, yang hari ni dah dianggap sebagai kerja-kerja buruh kasar. Kita ingat balik. Nabi Idris kerja tukang jahit. Ada nabi kerja tukang kayu. Nabi apa? Nabi Nuh. Nabi Nuh AS tu bukan tiba-tiba pandai buat kapal dah. Memang dia tukang kayu. Dan kemudian ada nabi kerja tukang besi. Tu Nabi Daud. Nabi Daud AS. Nabi Muhammad SAW penggembala kambing dan juga peniaga, kan? Kemudian Nabi Musa AS itu pekebun, tukang kebun, kan? Dan kalau tengok Saidina Abu Bakar As-Siddiq pun berniaga. Sampai hari pertama jadi khalifah, Saidina Abu Bakar masih lagi turun nak pergi pasar, nak pergi berniaga, kan? Itu yang asal sejarah macam mana akhirnya pemimpin-pemimpin ni ada allowance. Sebab kalau sibuk berniaga nanti tak sempat nak fikir tentang umat, gitu kan. Jadi maksudnya kita kata itulah sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang membina sifat kepimpinan. Dan Nabi-Nabi Rasul ni dengan pekerjaan tu mereka bekerja tu sebagai persiapan mereka menjadi seorang Nabi. Maksudnya dia ada kepimpinan kat situ. Sebab tu hari ni yang buruh-buruh kasar tu, kalau kita cek hormon-hormon otak dia, kadang-kadang otak dia lebih cerdas daripada kita. Sebab dia menghadapi suasana dunia sebenar, gitu. Yang duduk dalam aircon, kursi pusing ni, dia bukan dunia sebenar. Dia dunia di alam maya depan dia tu, kan. Baik, itu sikit sebanyak yang kita kata kita nak teruskan perjuangan kita masing-masing, teruskan, tambahkan amalan-amalan dalam hidup kita supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sepatutnya ini menjadi motivasi, kan, kita semakin struggle dan semakin kita rasa ringan lah. Mungkin sebelum ni nak bangun qiyamul lail tahajud berat, gitu, susah. Tapi sepatutnya dengan kejadian di Palestin bukan lagi jadi pilihan untuk kita tahajud. Wajib untuk kita tahajud kalau kita nak dekat dengan Allah. Ni kena faham, kalau nak dekat dengan Allah wajib tahajud, bukan hukum tahajud wajib. Banyak orang silap faham ni. Dia kata ustazah tukar hukum. Dah. Dia macam kita istilahkan lah, wajib datang kelas kalau nak tambah ilmu. Bukannya datang kelas hukum wajib, datang kelas hukum sunat. Kan ada banyak lagi cara nak tambah ilmu. Tapi kalau betul nak tambah ilmu memang kena datang kelas. Dan tengok online tu hanya tambahan. Tapi kalau betul nak tambah ilmu kena datang kelas. Itu istilah wajib tu. Orang tak biasa datang kelas, dia memang selalu tak faham. Saya biasa tengok, kan, dekat luar sana ada pendakwa-pendakwa lain yang bila sebut ayat macam ni, contohnya wajib bertaubat, kan. Wajib bertaubat bagi siapa yang tak merasa apa-apa dengan kejadian di Palestin. Ada yang kata ada pula kita tak buat dosa apa pula kena wajib. Dia kata dah tukar hukum. Dah, pasal dia tak pernah datang kelas lah, dia faham salah. Wajib ni bukan maknanya kita tukar hukum. Ada situasi yang mewajibkan kita, gitu. Dan menyebabkan berubah hukum tu untuk kita, bukan untuk orang lain. Banyak yang kita belajar dari Ustazah Palestin, hal Palestin. Betul. Banyak. Boleh bandingkan antara rejim tu dengan Hamas. Boleh bandingkan sampai Hitler, gambar Hitler pun ada. Kejamnya Hitler dulu, samalah kejamnya, nak kata kejamnya Netanyahu itu. Begitu sekali diumpamakan. Yang sekarang ni pula, kalau Ustazah kata kita kena bom, kita memang agaknya tak boleh survive macam orang. Sedangkan yang sekarang ni, yang solar storm tu, yang baru sekali solar storm, kedai-kedai banyak ada orang pergi beli simpan stok. Solar storm tu baru dia kejadian akan datang. Dah panik, orang dah panik dah beli barang-barang. Saya baca dalam WhatsApp ni, saya kata ya Allah. Sebab tu sebenarnya persediaan kita bukan lebih kepada fizikal. Kena tahu kekuatan tu ada dekat dalam kita. Sebab tu ada satu patah tu dia tulis, dia kata hampir semua produk di dunia ni made in China kecuali keberanian, itu made in Gaza. Jadi itu yang kita nak bina dalam diri kita. Berani tu dia bukan datang saja. Berani tu datang dengan cinta kita kepada Allah, takut kita hanya kepada Allah. Dalam Quran, dalam surah Al-Isra disebut, satu kaum bangsa yang akan dapat membebaskan Masjidil Aqsa adalah kaum yang takut mereka hanya kepada Allah. Jadi kita nak bina yang tu, dan itu tak mudah. Cuba hari ni kalau kita apa-apa sikit kita duk risau apa, nanti orang kata apa. Yang kita duk risau nanti orang kata apa, maknanya kita duk takut kata orang lagi. Padahal takut kita sepatutnya hanya kepada Allah. Kita tak takut dengan mana-mana makhluk pun atas dunia ni.
Hari tu kita sembang takut hantu lagi. Hantu takut dah. Tu tentera Israel tu takut hantu tu. Kan dia orang kata kami berperang dengan hantu kan. Sebab dia tak nampak tiba-tiba muncul kan. Jadi maknanya tu masih takut dengan makhluk gitu. Ini kalau kita nak test nak tahu kita ni takut Allah ke tidak ni. Lepas tu ada lagi kalau isu boikot masih ada lagi yang kata macam manalah nak hidup tak makan tak minum. Ada lagi yang fikir macam tu. Maknanya kita terlalu jauh daripada jiwa semangat perjuangan yang sebenarnya. Sekarang kita nak bina takut kita hanya kepada Allah. Itu satu doa minta Allah bagi pada kita. Jadi Allah bukakan jalan. Bagi Allah buka jalan, Allah nampakkan pada kita apa masalah kita ni sampai kita tak boleh nak takut hanya kepada Allah. Kita masih takut dengan hukuman-hukuman manusia kat dunia ni. Dalam kita nak menegakkan agama Allah. Sebab tu kadang-kadang dalam hati, kalau saya dalam hati kecil ni, memang jauh lebih selesa duduk kat Gaza. Kalau orang yang faham, kenapa? Sebab jiwa kita betul-betul merdeka untuk melaksanakan hukum Allah atas muka bumi. Kita memahami agama Allah dengan sebenar-benarnya. Hari ini umat Islam banyak faham agama separuh jalan kita faham. Kan kita faham separuh jalan, lepas tu kita nak laksanakan tak boleh, dihalang-halang, dan kita tak mampu nak memperjuangkan pun agama itu untuk dilaksanakan sepenuhnya. Kena ingat, yang paling musuh takut ialah apabila Islam dilaksanakan sepenuhnya. Dalam semua, bukan setakat kehidupan individu, tapi dalam semua masalah ekonomi, politik, sosial, kemasyarakatan, semua. Kalau buat semua, akan bangkit sebuah tamadun Islam. Yang tu musuh sentiasa halang. Dia takut yang tu je. Dia kan ibarat budak tak pandai nak dapat nombor 1 tu kan. Istilah tu kan. Dan budak tak pandai nak juga dapat nombor 1. Dan Islam adalah agama yang paling hebat, yang memang budak pandai itulah. Jadi cara dia tak boleh main cara jujur sebab dia memang tak pandai. Dia kena main cara putar belik. Jadi cara dia adalah dengan menjatuhkan kita, dan cara jatuhkan umat Islam ni adalah dengan menjauhkan kita daripada ajaran kita, sehingga Islam tidak dilaksanakan sepenuhnya. Islam kalau laksana sepenuhnya akan nampak dia punya indah, dan dia takkan dapat dikalahkan oleh siapa pun. Jadi penghalang-penghalang kepada pelaksanaan Islam ni dilakukan oleh musuh Islam yang nyata ataupun yang tersembunyi, dan ada juga di kalangan orang Islam sendiri. Orang Islam yang macam mana tu? Nombor 1, yang tak takut Allah. Dia lebih takut kehilangan dunia, takut hilang duit, ataupun dia nak dapat duit banyak. Orang bagi gaji seminggu RM1,000,000, siapa tak mahu? Buat kerja apa? Senang je. Filekan ancaman terhadap syariah. Contoh kan. Dan ataupun misalnya membunuh atau merancun orang yang tak mau, orang yang nak cuba untuk menegakkan agama Islam. Gitu je. Simple. Kerja dia sekali je, gaji 10 juta. Banyak orang yang suka duit. Maknanya dia akan buat. Ni orang di kalangan orang Islam. Dan benda ni berlaku pada zaman penjajahan dulu. Ada tali barut kita panggil. Tali barut ni ada sampai kiamat. Dalam Quran cerita, memang ada orang macam ni. Orang Islam yang lemah iman dia, yang hanya fikir tentang diri dia sendiri, yang sukakan 3 penyakit dunia ni. 3 ni kita nak buang daripada diri kita. 3 ni, yang pertama sekali harta. Dia suka dengan harta. Yang kedua tahta. Yang ketiga wanita. Jadi memang ni senjata orang kafir. Senjata yang akan digunakan untuk mencari mana dia orang Islam yang mau untuk melaksanakan apa yang mereka nak buat. Sebab orang Islam ni kita tahu, kita tak akan terima untuk diperintah oleh orang kafir. Kan? Sebab memang Quran menghalang tu. Apalagi bila nampak jelas benda-benda yang dia buat tu bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi mereka akan cari orang Islam sendiri. Orang Islam tapi yang akan menjalankan agenda dia. Orang Islam ni adalah orang yang jahil agama. Kan? Jadi dia antara 3 je. 3 juga dalam Quran cerita, orang yang tidak melaksanakan hukum Allah ni ada 3 je golongan. Yang pertama fasik, yang kedua zalim, dan yang ketiga kafir. Tu ada disebutkan dalam 3 ayat kan? Yang faman lam yahkum bima anzalallahi faulaika humul fasiqun, faman lam yahkum bima anzalallahi faulaika adh-dhalimun, waman lam yahkum bima anzalallahi faulaika humul kafirun. 3 antara 3. Jadi 3 ni, yang pertama fasik. Fasik ni orang Islam. Orang Islam yang melakukan dosa secara berterusan tanpa bertaubat. Itu fasik. Dan punca dia buat dosa berpanjangan tu ada lagi jenis dia. Yang pertama, dia jahil. Dia tak tahu. Yang kedua, dia ikut hawa nafsu. Dia bukan tak tahu, dia tahu tapi tak sedar. Dia ikut hawa nafsu.
Dan yang ketiga, dia memang menentang dan melawan. Maknanya dia dah tahu tu wajib, dia dah tahu tu dia memang kena buat, tapi dia memang tak mau buat. Sebab kemalasan dia ataupun sebab sebab dia mengikut sangat bisikan-bisikan syaitan dan sebagainya. Itu golongan yang fasik. Baik, golongan yang zalim ni yang menentang. Jadi dia memang tahu dan dia dengan sengaja untuk menentang ataupun mewujudkan undang-undang lain selain daripada undang-undang Islam dalam diri dia atau dalam kehidupan sekeliling dia. Dengan sengaja, maka dia jatuh zalim. Zalim ni maknanya orang yang melakukan atau zalim, dia punya definisi apa? Ingat lagi? Saya dah pernah bagi tahu. Lawan perkataan zalim apa? Adil. Jadi zalim tu maknanya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Okey, sesuatu tu apa? Tempatnya tu apa? Dari dua kan? Meletakkan sesuatu, maksudnya sesuatu tu ialah perbuatan. Maknanya melakukan satu perbuatan bukan pada tempatnya. Tempatnya tu maksudnya hukum Allah. Jadi melakukan sesuatu bukan pada tempatnya maksudnya ialah melakukan sesuatu, melakukan perbuatan atau percakapan atau tindakan apapun tidak sesuai dengan hukum yang Allah tetapkan. Maknanya orang tu zalim. Dengan bahasa mudahnya, orang yang buat dosa dialah zalim. Orang yang buat maksiat itulah orang yang zalim. Jadi zalim ni tak mesti kejam. Kadang-kadang lemah lembut je, sopan santun, senyum-senyum, jalan pun rapat lutut, tapi kain ni kain halam. Atau kain halam. Bila dia melangkah haram, bila dia tegak halal. Jadi halal haram gitu. Jadi kain halam. Jalan elok je, sopan sambil senyum, itu zalim. Kenapa? Dah pakai kain halam. Kain terbelah lah kan, terbelah nampak aurat dia. Dan dia tu makna zalim ni bukan mesti kejam. Bahkan yang kejam juga bukan mesti zalim. Macam apa yang Hamas buat, dia tembak kan, zalim tak? Kejam tak? Dia tembak. Yang pertama, kejam tak kalau kata dia tembak orang askar tu kan, dia tembak askar kan. Yang baru ni, yang terbaru je bom kan, ada berapa puluh askar mati tu. Askar IDF dia bom. Kalau kita kata kejam, membunuh perbuatan kejam, tapi zalim tak? Tak. Sebab kena pada tempatnya. Jadi maknanya dia memang kena pada tempat, kena tahu hukum, baru kita takkan jadi orang zalim. Kalau tak tahu hukum, kita akan jadi orang zalim. Jadi memang dia ada kaedah dia. Memang ada orang yang memang kena dibunuh, memang wajib dibunuh. Wajib memang ada. Jadi selama ni kita ingat kalau Islam tu baik-baik sentiasa kan. Padahal jangankan kata di medan perang, kat penjara pun banyak orang kena bunuh. Ada hukum tembak sampai mati tu kan. Dan memang jenayahnya memang kena dibunuh. Jadi memang ada orang yang memang berhak untuk dibunuh. Jadi itu kalau kita tahu mengenai dengan zalim, nak pastikan diri kita tak zalim, kaedahnya memang kena belajar menuntut ilmu sampai kita tahu hukum hakam dan kita jauhi apa yang Allah haramkan. Baik. Dan kemudian kalau kafir, kafir itu jelas. Kafir ni pula dia ada dua. Sebenarnya kafir ada dua. Satu memang kafir nyata, dan satu lagi kafir yang tak nyata, itu munafik. Munafik ni kafir sebenarnya kedudukan dia. Cuma dia tidak diletakkan sebagai dalam kategori bawah golongan kafir. Sebab kafir dia ada dua kan, harbi dengan dhimmi. Tapi kenapa munafik tak masuk dalam kafir harbi atau dhimmi? Sebab dia tampilkan diri dia sebagai Islam. Jadi dia akan masuk dalam orang Islam tapi munafik. Tapi kedudukan dia lebih dahsyat daripada yang kafir tadi. Kalau masuk neraka lagi bawah pada yang kafir. Sebab dia bukan setakat harbi lah. Dia memang harbi confirm. Kalau munafik ni dia memang harbi, bukan yang dhimmi. Dhimmi ni kan yang damai, yang macam ada kat Malaysia kawan-kawan kita tu, itu damai. Kita memang kena jaga hubungan dengan dia. Kita tak boleh gaduh dengan dia. Dan dia ada hak-hak di atas kita. Yang harbi ni yang memerangi kita, macam yang berlaku kat Palestin. Yang Israel tu, itu memang jelas. Amerika jelas perang dengan kita. Tapi Amerika tu kerajaan dia kan, dia memang jelas memerangi kita. Maka kita kena perangi dia balik. Sebab tu hari ni boikot bukan sekadar produk-produk Israel sajalah, sampai ke produk yang siapa saja yang menyokong Israel tu, maka kita akan boikot juga. Dulu saya ingat beberapa tahun, lama jugalah, saya kan dah boikot lebih pada 20 tahun ni. Bermula daripada sejak Dr. Yusuf Qaradawi mengeluarkan fatwa, itu sekitar awal tahun 2000. Sejak tu memang saya boikot, tak pernah berhenti sampai sekarang. Dan
Tapi tengah-tengah tu lah, mungkin berapa belas tahun yang lepas gitu ada orang jual satu produk kesihatan. Mula-mula saya nak beli, lepas tu saya pun tanya. Last sekali tahulah kata dia made in USA masa tu. Saya kata tak apalah, saya tak jadi beli. Saya cakap gitu. Ni WhatsApp. Lepas tu dia kata, kenapa? Saya kata sebab dia made in USA. Dia pun pelik masa tu kan, orang tak tengah, bukan tengah bising-bising boykot. Masa tu orang tengah elok je. Palestin pun tengah, orang kata masih diganggu, tapi yang bukan begitu besar-besaran macam ni kan. Lepas tu dia kata, apa masalah dia? Saya kata, saya tak nak beli sebab made in USA, dan saya cadangkan awak pun berhenti jual. Mengamuk-ngamuk dia, marah dia kan. Saya kata sebab masa tu saya kata sebab USA sokong Israel, dia kata. Lepas tu dia marah apa, dia kata awak pasal Israel awak tak tahu. Dia kata awak tu salah sebut. Dia kata tahu tak Israel tu apa? Dia tak tahu saya ustazah kan. Saya tahu Israel tu apa. Israel tu memang nama Nabi Yaqub. Jadi dia duk sebut yang tu pun salah. Dia kata yang tu dia bukannya jahat, dia Nabi kan. Tak apalah, saya tak layan dah lah kan. Tapi maknanya tu orang Melayu kan, orang Islam. Memang kita kata kita kalau nak berjuang dengan agama Allah ni pada akhir zaman ni adalah yang Nabi sebutkan macam ganjil, pelik gitu kan, pelik pada orang. Sekarang sebab tu dengan apa yang terjadi di Palestin ni, satu benda yang hikmah yang sangat besar. Mereka mengorbankan nyawa, harta dan segala-galanya milik dia untuk buka mata kita semua. Kita dah buta lama dah, dan mereka tengok macam tak ada jalan lain untuk buat kita celik. Jadi mereka tu bukan sekadar dapat pahala sabar, dapat pahala ditindas, dianiaya, dapat mati syahid, dapat pahala juga bagi hidayah kepada orang Islam dan bukan Islam. Banyak orang bukan Islam juga masuk Islam kan, disebabkan apa yang terjadi di Palestin. Mereka tertanya-tanya, keimanan jenis apa ni yang buat mereka sangat jiwanya macam besi kan? Tak boleh diapa-apakan, sampai kepada kanak sekecil-kecil kanak-kanak boleh ada keimanan yang sebesar itu. Ya, maknanya dia dah berjaya buka mata dunia tapi dengan pengorbanan nyawa. Dan ini pernah berlaku dalam peristiwa Ashabul Ukhdud. Tahu cerita Ashabul Ukhdud kan? Tak tahu Ashabul Ukhdud ni dia pakai nyawa untuk bagi hidayah ke orang. Tapi seorang je yang mati. Yang jadi kat Palestin ni banyak satu bangsa, tapi mereka telah dididik. Jadi antaranya mungkin dalam pendidikan mereka ada dikisahkan tentang Ashabul Ukhdud. Menyebabkan yang hebatnya mereka ni bukan 2-3 orang yang faham, satu bangsa semua faham. Itu bukan mudah tu. Maknanya ada satu sistem tarbiyah yang betul, yang memahamkan mereka dari kecil lagi. Ashabul Ukhdud dengan cerita dia, mungkin kalau cerita orang biasa dengar istilah tu kot, Ashabul Ukhdud. Ada seorang pemuda yang zaman itu, zaman kita tahu zaman sebelum-sebelum ni banyak pemerintahan yang guna tukang sihir sebagai backup. Sama dengan cerita Firaun ni, kita tafsirkan hari ni pun cerita Firaun ni. Tak apa, ni termasuk tafsir dia juga. Baik. Jadi pemerintahan masa tu gunakan tukang sihir sebagai backup dia. Sampai sekarang pun ada banyak kerajaan-kerajaan yang di belakang dia tukang sihir. Tok Bomoh lah bahasa kita. Cuma dia tak declare. Kalau dia declare, awal lagi kita dah tumbangkan dia. Kita tak nak Tok Bomoh duduk belakang dia, tapi memang Tok Bomoh belakang dia. Kan bukan hanya orang kafir, tapi juga orang Islam. Kan ada banyak kerajaan dalam dunia ni. Jadi nak ceritanya, maknanya zaman tu bila tukang sihir menjadi backup kepada pemerintahan tu, maka pemerintahan tu mencari pelapis, sentiasa cari pelapis. Jadi tukang sihir dia dah uzur, tukang sihir yang jadi penasihat kerajaan tu dah uzur, dia pun nak lantiklah seorang, cari anak muda yang cerdas, yang cerdik untuk diajar sihir. Jadi dapatlah seorang pemuda ni untuk diajar sihir. Jadi hantarlah pemuda ni selalu tiap-tiap hari pergi belajar kat tukang sihir. Dalam perjalanan dia jumpa dengan rahib. Rahib istilahnya, sebab ni bukan cerita dalam Islam sebelum pada tu. Maksudnya rahib ni adalah orang yang juga membawa agama Allah, tauhid yang sama. Rahib ni istilah untuk agama Yahudi. Tapi masa tu masih Bani Israel lah, masih agama tauhid yang betul, bukan yang sekarang. Yang sekarang dah terpesong. Terpesong ni full, terpesong sepenuhnya sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sebelum tu dia masih okey. Masih ada yang okey, masih ada yang terpesong tu macam biasa, tapi ada yang okey. Sejak zaman Nabi semua total, semua sekali terpesong. Sebab dia tolak Nabi kan, tolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Baik, jadi kemudian bila dilantik ni, tengah jalan dia jumpa dengan rahib. Rahib pun ajar dia tentang agama tauhid kan. Dan sampailah dia akhirnya berjumpa dua-dua ni ada titik tembung gitu. Tak bertemu lah, ada macam yang satu ni syirik, yang satu ni tauhid gitu. Jadi akhirnya dia belajar dua-dua.
Sebab budak orang kalau cerdik dan hatinya murni, bersih nak pada kebaikan, insya-Allah akan jumpa kebenaran, kan? Jadi belajar dua-dua sampailah setiap kali nak pergi ke tempat tukang sihir, dia akan singgah kat tempat rahib, dan bila kadang-kadang dia lewat, dia bagilah macam-macam jawapan kan. Sampai akhirnya satu hari waktu dia balik daripada kelas belajar tu, jumpa dengan satu binatang besar yang ganas yang menghalang jalan. Orang ramai tak boleh nak lalu kan. Akhirnya dia pun kata inilah masa dia untuk dia membuktikan, nak tengok mana satu yang betul, mana satu ajaran yang betul antara rahib dengan tukang sihir. Sebab dua-duanya tu ilmunya ilmu yang akhirnya membawa kepada satu kita kata akhirnya benda yang ilmunya beza, tapi akhirnya buat dia berfikirlah kan. Jadi dia ambil satu batu yang besar, dia kata dengan nama Tuhan yang benar, kan, andai kata dengan batu ini mampu membunuh binatang tu besar ganas. Ada riwayat sebut macam-macam jenis tapi kita tak sebut sebab tak ada riwayat yang jelas untuk sebut binatang tu apa, tapi dia besar dan ganas. Dengan sebiji batu ni dia kata kalau berjaya menumbangkan haiwan tu, maka dia sebut dengan bismillah kan, bismillah dengan Tuhan rahib ni, kalau memang dapat menumbangkan haiwan tu, maka Tuhan rahib ni lah yang benar. Betul, dia baling batu tu dan tumbang. Kemudian akhirnya dia balik berjumpa dengan raja dan dia membawa kebenaran agama tauhid. Dia dakwah kepada raja dan kemudian raja sangat murka sebab raja tu nak dirinya yang kita kata dipertuhankan, walaupun dia bukan di tahap yang mengaku Tuhan, tapi dia nak orang semua ikut cakap dia. Tiba-tiba kata ada satu lagi kuasa yang lebih besar pada dia, kuasa Tuhan yang Maha Esa. Dia tak boleh terima kuasa Allah tu. Akhirnya dia nak bunuh budak ni. Nak bunuh tu macam-macam cara dia nak bunuh, tak dapat. Mula-mula dia suruh pergi bawa dia ke tengah laut, lepaskan dia kat tengah laut. Biar dimakan oleh ikan jerung ke apa ni, dan kemudian dibawa ke tengah laut, lepaskan kat tengah laut. Tiba-tiba budak tu balik depan raja tu balik. Pergi istana semula. Saya tak mati dia. Lepas tu kata kalau gitu bawa naik atas gunung, jatuhkan daripada atas gunung dan supaya dia jatuh dalam gaung mati. Kan? Dibawa atas gunung, dijatuhkan daripada gunung tu, besoknya datang balik jumpa raja, saya tak mati. Lepas tu macam-macam cara nak dibunuh, tak lepas juga. Sampailah akhirnya dah kalau gitu kita bunuh cara betul ni, kita akan panah dia. Zaman tu pakai panah kan. Diikat di atas pentas kan. Tapi budak tu kata gini, lepas raja tu bunuh macam-macam cara tak dapat, budak tu kata gini, ada satu je cara nak bunuh saya. Dia bagi tahu kan, satu je cara nak bunuh saya. Ini memang confirm boleh dapat bunuh, saya boleh mati kan, dengan izin Allah. Jadi raja tu tanya macam mana, dah memang dia nak sangat bunuh kan. Budak tu nak bagi tahu pula macam mana cara nak bunuh dia. Dia nak sangat. Macam ni cara dia. Ikat aku atas pentas dan sediakanlah panah untuk kamu bunuh aku. Kamu boleh panah aku di atas pentas tu, tapi dengan syarat panggil orang ramai untuk tengok kematian aku. Raja tu ingat, baguslah, tengok kematian dia biar jadi pengajaran kan, sebab dia dah mula dakwah dengan orang ramai kan. Pemuda ni kata, kamu kena sebut Bismillahirrabbilghulam. Kamu kena sebut dengan nama Allah, Tuhan budak ini, baru boleh mati. Ini sebenarnya tahap waliullah lah kan, tu karomah kan, sebab ketauhidan dia sangat kuat. Raja ni dia tak fikir panjang lah, dia fikir kira nak bunuh je budak ni, dia sebut betul lah Bismillahirrabbilghulam, lepas mati budak tu. Lepas dia mati, beramai-ramai orang yang tengok tu semua asyhadu alla ilaha illallah. Tapi semuanya akhirnya mengikut. Dia kata kami menyembah Tuhan budak ini, kami menyembah Tuhan budak ni. Ghulam ni dia pemuda yang arah kanak-kanak. Jadi dia masih remaja lah, istilahnya remaja. Okay. Tapi dengan kematian anak ini, maka hidup dan Islam lah seramai-ramai manusia pada masa tu yang asalnya dia berdakwah pelan-pelan tu masuk Islam, bukan Islam lah, agama masa tu namanya tak Islam tapi agama tauhid gitu. Jadi Islam ni, ada orang kata Islam ni baru kan, Nabi Muhammad SAW. Kita kena faham nama Islam yang baru, tapi agamanya sama daripada Nabi Adam, nama je beza. Agamanya tauhid. Baik. Jadi beramai-ramai semuanya menyembah Tuhan Ghulam ini, budak ni. Akhirnya raja pun ambil keputusan untuk bunuh semua rakyat dia. Dibunuhlah beramai-ramai, digali satu gaung yang sangat besar, api marak menyala dalam gaung tu dan ditolak seorang-seorang. Situ ada satu lagi peristiwa bayi yang boleh bercakap. Ada beberapa bayi yang boleh bercakap kan, antaranya Nabi Isa AS, yang seorang lagi Juraj, baby yang dalam fitnah Juraj kan.
Seorang lagi ni bayi Ashabul Ukhdud. Jadi waktu tu mak dia, waktu nak ditolak ke jurang tu, raja kata kalau tak mau keluar balik daripada agama ni, mati. Tu je pilihan dia. Jadi ibu tu dia tak agak-agak sebab bayi dia. Yang dia fikir anak dia. Anak dia ni baru lahir, takkanlah tiba-tiba nak mati dalam tu. Lepas tu baby tu terus cakap dengan mak dia, wahai ibu, jangan kau berfikir, jangan kau risau tentang aku, sesungguhnya engkau di jalan yang benar. Terjunlah, mati. Semua mati, terjun dalam tu. Raja bila dia tak ada rakyat, dia pun tak ada lah. Kan rakyat dia tak ada, habis semua masuk Islam. Masuk Islam lagi, kita semua agama tauhid, semua ikut agama tauhid. Semuanya kembali kepada agama yang benar. Tapi dengan kematian satu nyawa. Dan hari ni apa yang dilakukan oleh penduduk Gaza, peristiwa yang sama. Mereka dah macam mana dunia pun tutup mata selama ni. Puluhan tahun dah, 75 tahun. Dunia tak kita kata seolah-olah macam dah tak, itulah jalan terakhir tu, tak ada jalan lain. Dan mereka terpaksa korbankan nyawa mereka, kan, diri mereka, keluarga mereka yang disayangi untuk bagi hidayah kepada satu dunia, dan mereka berhasil. Jumlah sekarang ni kalau kita tengok memang ada syahadah beramai-ramai kat Eropah. Dan bukan sekadar itu, satu lagi, di kalangan umat Islam yang jumlahnya 100%, umat Islam ni 5% sahaja, 5% sahaja yang mengamalkan Islam. Itu dia punya statistik. Hanya 5% yang faham dan amalkan Islam betul. Kita tak tahu kita ni masuk dalam yang mana. Sebenarnya majoriti memang 95%. 5% ni sikit sangat lah yang faham Islam sepenuhnya tu. Yang kita sebut sebelum ni termasuk yang sampai ujung fiqh jihad tu. Kalau kita tak masuk yang tu, maknanya kita tak masuk yang 5%. Kita tak faham, kan? Tak faham Islam yang sebenar. Baik, daripada 5% ni, mereka sangkakan, musuh sangkakan dengan membunuh 5% ni habislah orang yang mengamalkan Islam. Rupanya dia silap. Rupanya bila 5% ni dihapuskan, akan bangkit lebih banyak daripada 5%. Sebab umat Islam ni dia punya kaedah memang makin ditekan makin kita kuat. Kalau fizikal kita ditekan, kita akan kuat. Yang kita lemah tu bila dia psikologi. Itu yang habis umat Islam hari ni tak kenal Islam tu, sebenarnya dah banyak serangan psikologi menyebabkan kita tak kenal Islam lagi. Dan dia selepas daripada perang salib tu kan, yang akhirnya mereka kalah, Salahuddin Al-Ayyubi menang, dapat kota Baitul Maqdis tu kan. Itu pembuka kota Baitul Maqdis yang terakhir sebelum daripada zaman kita ni. Tu Salahuddin Al-Ayyubi daripada bangsa Kurdish. Jadi bangsa yang buka kota Baitul Maqdis ni makin lama makin jauh. Mula-mula sekali bangsa yang paling dekat situ orang Mesir. Lepas tu jauh sikit, itu Sayyidina Umar Al-Khattab kan, dari Mekah, jauh sikit. Lepas tu Salahuddin Al-Ayyubi, Kurdish. Dan Nabi SAW kata akhir sekali daripada timur. Makin lama makin jauh. Dan Masjidil Aqsa, apa makna Aqsa bahasa Arab? Makna dia jauh. Aqsa tu jauh, maksud perkataan tu jauh. Kenapa nama dia Masjidil Aqsa? Nama tu bukan manusia bagi kan, ada dalam Quran kan. Minal Masjidil Aqsa kan? Minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Maksudnya Aqsa memang Allah yang bagi. Makna dia jauh. Kenapa makna dia jauh? Tu kita cari. Okay. Dan memang orang yang buka kota tu makin lama makin orang jauh. Okay. Baik, jadi yang kita katakan akhirnya terbukalah fikiran kita, dan sampailah akhirnya umat Islam dalam dunia ni sendiri yang 5% tadi bertambah jumlah dia. Dan kita harapkan kita termasuk yang bertambah jumlah dia. Sebab tu Allah dah bagi tahu kan, mereka berusaha untuk menutup cahaya Allah, tapi Allah akan sentiasa memancarkan cahayanya. Takkan berjaya, musuh takkan berjaya. Untuk hapuskan sepenuhnya takkan berjaya. Dan dia memang tujuannya nak hapuskan sepenuhnya. Sebab tu kita sentiasa diingatkan dalam Quran. Kalau kita selalu baca Quran, kita akan jumpa peringatan tu banyak sangat dalam Quran, memperingatkan kita bahawa kita ada musuh. Jangan santai-santai. Hidup kita ni santai sangat, sedangkan musuh tak pernah berhenti serang kita. Serang tu yang kali ni secara senjata baru kita nampak. Yang selalunya secara psikologi dan secara keimanan kita itu sepanjang masa. Dan bila Allah bagi tahu ada musuh, maksudnya suruh waspada. Dan bukan jadi suudzon, tak, beza tu. Suudzon ni kita duk sangka, akhirnya fikiran jadi negatif. Tak, bila kata waspada makna ada tindakan. Contoh hari ni, semenjak daripada penyerangan, selepas daripada perang salib, mereka dah berusaha untuk serang psikologi kita. Maka waspadanya adalah antara apa yang dibuat, kita kata produk hasil daripada orang kafir dengan orang beriman. Kita sepatutnya lebih percaya kepada orang beriman.
Orang beriman ni tak elok barang dia buat, paling kurang dia cuma tak elok, dia tidak merosakkan. Tapi kalau orang kafir, apalagi yang memang memusuhi kita, dia memang nak merosakkan kita. Dan hasilnya memang kita sedang dirosakkan tanpa sedar. Sedar atau tidak, kenapa hari ni badan kita lemah banding orang zaman dulu? Nak faham lemah tu melalui kuda tu. Orang zaman dulu semua orang boleh naik kuda. Hari ni kuda dianggap sukan lasak. Lasak dah tu naik kuda. Yang orang zaman dulu semua orang boleh naik, lelaki perempuan tak kira usia. Waktu ada pasukan tentera sahabat yang nak pergi ke Konstantinopel, percubaan untuk mendapatkan kota Konstantinopel, itu ada seorang sahabat. Waktu tu zaman tu dah, sahabat ni usia dia dah 80 lebih. Abu Ayyub Al-Ansari, tu makam dia ada di Istanbul, kan? Siapa pergi ada kat sana makam dia. Kenapa dia boleh pergi sana? Dia naik kuda tau, umur 80 lebih. Memang dia dah agak uzur pada masa tu. Sampai sana memang dia akhirnya hampir nazak lah. Waktu nak pergi pun anak dia dah tak bagi dah, kan? Tapi dia kata sebab dia pernah berjanji dengan Nabi bahawa dia, kalau dia tak dapatkan kota Konstantinopel, dia akan mendengar jejak langkah kuda orang yang akan membuka kota Konstantinopel. Jadi dia minta untuk pergi juga, kalau memang dia mati kat sana, makamkan dia di sana. Akhirnya makam dia ada di sana. Itu seorang sahabat yang makam dia di sana. Jadi maknanya dalam usia macam tu masih boleh naik. Dan sebenarnya kat Malaysia kita ni ada tau, umur, hari tu ada dia orang buat berkuda Seri Kandi. Ada seorang tu dia umur 50 tahun, perempuan. Laki 50 tahun sihat lagi kot. Dia perempuan, memang ibu-ibu lah, 50 tahun. Ada yang 60 lebih pun ada. Jadi yang 50 tahun tu memanah berkuda. Lagi hebat dia. Yang 60 lebih tu dia berkuda. Maknanya masih ada tu generasi yang mampu di kalangan kita. Dan sebenarnya orang Melayu ni, dia dalam memanah berkuda, dia jauh lebih tangkas daripada orang Turki. Walaupun kita kata Turki hebat lah dapat kota Konstantinopel, orang Melayu kita lebih tangkas. Buktinya banyak pertandingan-pertandingan memanah berkuda sekarang ni dibuat di Turki, di Korea. Itu orang Malaysia menang. Lawan dengan orang Turki, orang Korea, orang Malaysia menang. Maksudnya walaupun Turki ada buat filem kan, memanah dengan berkuda apa semua tu kan, nampak hebat tangkas, tapi hakikatnya dalam pertandingan orang Malaysia banyak menang. Maksudnya kata maknanya orang Melayu lebih tangkas daripada mereka. Kadang-kadang orang kecil ni bagusnya dia tangkas. Bila besar, badan kita besar kan, kita nak tarik panah panjang, sebab tangan kita panjang, bahu kita lebar. Bila dia kecil je lah. Cuma bila kecil ni dia tak boleh jarak jauh. Dan panahan dia tak tembus dalam, sebab semakin panjang, kita panggil draw length, semakin panjang draw length kita ni, tarik makin panjang, dia akan makin jauh boleh pergi, dan makin tajam juga, tusukan tu akan makin dalam. Tapi bila pendek, tangkas lah, cepat. Dia boleh tarik lepas itu, cepat. Cepat ni dia bagus jarak dekat kan. Jadi itu maknanya kelebihan kita. Dan maknanya nak kata macam mana badan kita boleh lemah macam tu, kita selalu kata orang zaman sekarang, zaman dulu, zaman sekarang, makanan semua kan. Tapi kita tak sedar ada musuh yang buat tu. Sedangkan kita manusia yang sama. Zaman Nabi Adam sampai kiamat, kita adalah manusia yang diciptakan dengan software dan hardware yang sama, tak beza. Tapi kenapa kekuatan beza? Selain daripada kita sendiri yang tak jaga diri kita, tapi kita percaya zaman dulu-dulu pun ada je orang yang tak kisah pasal kesihatan. Tapi kenapa kita majoritinya semakin lemah, umumnya kita semakin lemah daripada dulu? Sebab salah satunya memang ada musuh yang membawa penyakit kepada kita, sama ada dalam bentuk penyakit khas ataupun penyakit yang kita tak sedar. Penyakit tu kita masukkan sendiri dalam badan kita tanpa kita sedar tu adalah penyakit. Ada musuh yang buat. Di situ kita nak waspada. Baik, kita tengok ini tafsir kita ayat 55 surah Taha. Dia masih kisah tentang Firaun, yang bila kita cerita tentang Firaun ni, hari ni adalah Firaun zaman kita sekarang, setan Yahoo tu. Itulah dia Firaun yang zaman kita. Dan Firaun zaman kita sebenarnya dah ada juga sejak daripada berjayanya Amerika menjadi kuasa dunia, nombor 1 dunia, dia Firaunnya. Cuma Firaunnya kaedahnya beza. Kalau Firaun dulu kuku besi dengan kaedah yang nampak dengan mata kasar, bunuh orang, tangkap dan sebagainya. Tapi Firaun zaman sekarang ni kuku besinya tu dengan cara yang halus, menyebabkan kita tak sedar. Kita dah hidup sejak lahir dalam zaman kuku besi. Kuku besi maknanya, kenapa kata kuku besi ni? Yang istilah kuasa veto itu maksudnya kuku besi.
Sebab dia tak dengar cakap siapa pun kan. Itu kuku besi lah tu. Cuma dia tak sebut lah Amerika kuasa kuku besi dah. Kan dia sebut dia pakai kuasa veto. Kuasa veto tu kuku besi. Jadi maknanya bila kuku besi macam tu, kita kena tahu kuasa kuku besi selalu buat apa. Dia selalu memaksakan kita untuk menerima apa saja yang mereka nak. Dan sebenarnya dalam hidup kita dah banyak benda yang dia paksakan pada kita. Untuk mengelak daripada apa yang dia paksa, kita terpaksa keluar daripada sistem dunia. Sebab dia dah betul-betul menguasai dalam dunia ni. Nak keluar pada sistem dunia ni, banyak pengorbanan kita perlu buat, yang menyebabkan kita jadi saudara Nabi yang Nabi sebut ikhwan ni. Sebab Nabi tahu zaman kita ni kita ditindas seumur hidup kita. Sebab tu kita punya pahala ni jauh lebih besar daripada zaman sahabat-sahabat dulu kalau kita ni buat ibadah. Sebab ada musuh yang duk serang kita. Baik, kita tengok kuku besinya Fir'aun ni dalam bab ayat 55 ni, sambungan lagi macam mana Fir'aun berdebat dengan Nabi Musa AS dan juga Harun. Ayat 55, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minha khalaqnakum, dari bumi atau darinya asalnya nya, khalaqnakum, kami menciptakan kamu, wa fiha nu'idukum, dan di dalamnya kami mengembalikan kamu, wa minha nukhrijukum, dan daripadanya kami mengeluarkan kamu, taratan ukhra, sekali lagi. Ayat penuh, makna penuh ayat ni. Dan dari bumi, minha, dari bumi, daripadanya, nya tu adalah tanah ataupun bumi, itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Baik, ayat ni menyebutkan mengenai hujah, sambungan hujah Nabi Musa AS depan Fir'aun. Dan ni kan tengah berdebat, masih awal hari tu cara halus, cara lembut, cerita, lepas tu dah agak tegas bagi tahu kata ni orang yang berfikir dia akan faham, kalau tak pakai otak tak faham. Tu maksud dia. Baik, jadi yang ke-55 ni bagi tahu lagi apa benda yang Tuhan kita boleh buat, Tuhan Nabi Musa boleh buat, apa yang Allah boleh buat yang Fir'aun tak boleh buat. Iaitu Allah menjadikan kita daripada tanah, dan kemudian akan mengembalikan kita kepada tanah, dan sekali lagi akan membangkitkan kita daripada tanah. Ini ayat ni bersamaan dengan ayat lain dalam surah Al-Isra ayat yang ke-52 juga mentafsirkan ayat ni. Dan yang surah Al-Isra ayat 52 Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma yad'ukum fastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna in labithtum illa qalila, iaitu pada hari dia memanggil kalian lalu kalian mematuhinya sambil memujinya, dan kalian mengira bahawa kalian tidak berdiam di dalam kubur kecuali sebentar sahaja. Ayat lain ada lagi yang mentafsirkan ayat ni daripada surah Al-A'raf ayat 25. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun, di bumi itu kalian hidup, dan di bumi itu kalian mati, dan dari bumi itu pula kalian akan dibangkitkan. Jadi ada 3 kali kat situ kan. Yang pertama, kita hidup dari tanah dan dari bumi ni, kemudian kita akan kembali ke tanah, dan kemudian kita akan bangkit semula dari tanah tu. Nabi SAW pernah satu ketika selepas menguburkan satu jenazah, kemudian Nabi ambil segenggam tanah dan Nabi campakkan ke dalam kubur tu. Nabi bagi tahu, dari sinilah kamu lahir. Kemudian Nabi ambil lagi segenggam, Nabi campakkan, Nabi kata dari sinilah, ke sinilah kamu akan kembali. Dan kemudian Nabi ambil lagi segenggam, Nabi campakkan, Nabi kata dari sini jugalah kamu akan bangkit nanti. Jadi tanah asal usul kita. Baik, bila cerita tanah ni, kita kan daripada rahim mak kita, bukannya tiba-tiba orang tanah kan. Apa dulu orang minyak kan. Kita orang tanah tiba-tiba muncul kan. Siapa rumah ada halaman banyaklah anak dia. Kan keluar dari tanah semua. Jadi yang konsep dari tanah ni maknanya yang pertama Nabi Adam yang betul-betul daripada tanah. Dan sebenarnya kenapa warna kulit kita ni warna tanah sebenarnya? Tanah kan ada banyak color. Jadi sebanyak-banyak color kulit kita semua warna tanah. Sebab tu tak ada orang kulit dia hijau kecuali Incredible Hulk. Itu dalam filem kan, hakikat tak ada. Sebab tak ada tanah warna hijau. Dan tak ada orang warna biru juga. Kan tak ada orang warna pink. Kan jadi maknanya tanah ni kita ada ke tanah warna tanah liat, ada tanah warna coklat, ada warna hitam. Hitam tanah tu dia tak juga macam hitam yang aswad betul-betul hitam macam ni kan. Dia tak ada kan. Yang sehitam-hitam orang kulit hitam, dia tak hitam macam ni juga. Masih hitam warna tanah. Kan ada tanah hitam kan.
Kemudian ada yang paling hitam tu dia nak purple sikit. Ada tanah yang warna macam tu. Jadi kita semua daripada tanah. Dan kemudian bila contoh daripada tanah juga, ulama sebutkan antara lain juga sebab kita ni apa saja yang masuk dalam badan kita semua datang daripada tanah. Termasuk air minum. Air minum kita ni air mineral. Bila sebut air mineral, main dari mana? Tanah kan. Lepas tu kadang-kadang saya tengok penapis-penapis air ni, fikir dalam kepala, manusia ni pelik kan. Allah dah bagi dah penapis air semula jadi kat bukit-bukit tu semua penapis air lah, mineral kan. Dia ada tambah-tambah kalau tengok penapis air yang nampak batu dia tu, lagi-lagi kata lah benda ni Allah dah buat asli dah. Kita pergi rosakkan air tu, bubur racun keluarin kan. Racun lah tu kan, yang kita menyebabkan kita tak boleh minum air tu. Lepas tu pergi tapis balik, kutip balik batu-batu Allah sedia dah tu. Manusia cari penyakit cari masalah kan, senang ambil je. Dan sampai sekarang memang ada lagi orang yang duk ambil air kat bukit-bukit kan. Itu mineral semula jadi yang tiba-tiba dijual mahal, padahal semua orang boleh ambil. Ni segelas ni kalau kita pergi tadah tu bertong-tong boleh dapat. Dekat Ulu Yam tu ada, saya selalu tengok. Saya pernah juga ambil kat situ dulu kan. Kadang-kadang orang bawa 1-2 tong air, toh dia jual ke dia minum sendiri tak tahu. Kalau kereta-kereta tu banyaklah beratur memang ada kutip air mineral ya. Dia masih boleh jadi dengan tapisan-tapisan dalam tanah. Kita pula tiba-tiba kata air ni kotor sebab tanah. Padahal kita tapis dengan tanah. Jadi maksudnya air pun daripada tanah. Kemudian kalau kita makan sayur-sayuran, confirm daripada tanah, tanam kat tanah. Kalau kita makan binatang pun, binatang makan makanan dari tanah juga. Jadi memang semua dari tanah. Okay. Walaupun burung dia terbang di awan kan, maknanya bukan dari tanah. Dia makanlah sekali ke tanah juga kan. Dia makan bijirin, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan kan, dari tanah juga. Itu yang dikatakan dari tanah. Baik, jadi maknanya kita akan kembali ke tanah dan nanti kita akan dibangkitkan dari tanah. Dan disebutkan juga sekarang ni Palestin tu, sebahagian ulama menyebut Palestin tu adalah padang mahsyar nanti. Jadi kita semua akan bangkit dari sana. Tu saya masa saya pergi sana tu kan, kubur-kubur Yahudi. Dia punya ni tegak. Dia bukan macam kita bawah, dia berdiri. Berdiri. Kubur tu tegak. Jadi dia orang sanggup bayar mahal tanah tu sebab dia tahu nanti kebangkitan pun kat situ. Dia percaya, dia memang percaya. Bayar dah mahal-mahal, dia boleh. Memang orang Israel memang percaya dengan Quran, hadis. Dia amal. Tapi dia pilih-pilih. Yang dia tanam pokok tu kan, pokok Yahudi tu kan, itu daripada hadis. Jadi itu bukti. Saya ingat sampai ke Mesir dia tanam tu. Sebab tu Mesir sekarang ni bekerjasama kuat dengan dia. Sempadan Rafah tak boleh dibuka kan, sebab kerajaan ni memang bekerjasama. Dulu pernah nak naik kerajaan Ikhwanul Muslimin. Kalau Ikhwanul Muslimin ni memang kita tahu pengasas HAM. Saya tak boleh sebut banyak kali sangat, nanti kena block. Kita sebut HA je lah kan. HAM. Baik, pengasas HAM ni dulu Syekh Ahmad Yasin kan. Syekh Ahmad Yasin ni asal sebenarnya dia tu pernah pergi duduk kat Mesir dan berdakwah di sana. Dia menyampaikan ilmu. Kita tahu sebenarnya bila orang mengajar menyampaikan Islam yang sebenar, maka dia akan dianggap bahaya oleh musuh. Dan waktu tu dia dituduh sebagai orang Ikhwanul Muslimin. Dia tak tahu, dia tak kenal pun Ikhwanul Muslimin masa tu. Dia tak tahu apa-apa. Tiba-tiba ditangkap, dia tuduh jadi Ikhwanul Muslimin. Masa tu memang ditangkap. Semua ulama-ulama Ikhwanul Muslimin ditangkap. Itu termasuklah Dr. Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna, Syahid Hasan Al-Banna. Syed Qutub ada tafsir fi Dhilalil Quran kan. Kalau yang perempuan Zainab Al-Ghazali, itu semua kena tangkap. Hasan Al-Banna dengan Syed Qutub kena bunuh. Hasan Al-Banna ditembak, Syed Qutub di tali gantung kan. Zainab Al-Ghazali nak dibunuh, diseksa sampai kalau boleh nak mati dalam seksaan, tapi gagal. Akhirnya dibebaskan tapi dah lumpuh kan? Jadi kita tak heran kalau di penjara Israel tu dia seksa orang macam mana tu. Memang itu teknik dia dari dulu. Memang cara dia, takkan mungkinlah dia layan dengan baik. Dia nak buat filem drama macam mana, video palsu buat orang tak percaya. Sebab di depan mata orang dia dah menyeksa, nak menyakiti. Baik, bila ditangkap, kemudiannya dituduh sebagai Ikhwanul Muslimin, kemudian rupanya dicek semua tak ada bukti. Dan memang taklah, memang bukan. Memang dia tak kenal pun Ikhwanul Muslimin itu apa. Tapi sebab dia ditangkap, maka dia pun cari tahu apa dia Ikhwanul Muslimin, siapa mereka ni, dan akhirnya dia berkenalan dengan mereka, bersama-sama dengan mereka, memahami perjuangan mereka, dan akhirnya dia balik ke Palestin membawa perjuangan yang sama, mengasaskan HAM tadi.
Jadi dia memang ada ikatan. Jadi di Mesir dulu pernah Syed Mursi tu kan naik kan sebagai menang dalam pilihan raya. Naik sebagai presiden tapi digulingkan oleh tentera. Sampai sekarang yang naik tu daripada tentera. Itu satu yang kita perlu faham lah. Kenapa tentera gulingkan presiden dia? Pelik kan? Sepatutnya tentera ikut cakap presiden. Kenapa dia gulingkan? Maksudnya tentera tu bukan tentera negara tu. Negara tu cuma bela tentera orang luar, tentera musuh yang bertapak di negara. Dan itu bukan di Mesir saja, banyak tempat lain. Baik. Dan kemudian kalaulah jadi orang ikhwan tu yang naik, ikhwan muslimin, kita sebut IM kat sana. Kat sana sensitif, zaman saya pun masih lagi siapa pegang buku IM terus kena tangkap. Dia ada buku-buku dia, ulama-ulama banyak kan. Kitab Fidil Al-Quran saya kutub tak boleh pegang kat sana. Tu kitab tafsir tu tak boleh pegang je kena tangkap. Jadi kita orang kalau nak pegang kena balut buku tu. Kita orang sama kan, kadang kita baca kitab dan kita student kan, bacalah kitab-kitab. Sebab kitab dia tu bukan hanya kitab-kitab perjuangan dah, banyak kitab sirah ada, tafsir ada, hadis ada. Kita belajar tak boleh pegang langsung. Memang sampai zaman saya belajar kat sana tu masih macam tu. Itu tahun 2000 saya pergi, balik 2004 kan. Jadi maknanya kita kata di dalam keadaan macam tu sampai akhirnya dijatuhkan dan tak dapat memerintah lah orang yang padahal asalnya dialah yang akan memperjuangkan Islam di sana. Jadi musuh tu tahu siapa musuh dia. Sebab tu kalau kita ni bukan musuh dia yang sebenar, dia tak kisah. Kita angkat bendera lah Free Palestine ke apa, dia ketawa je. Sebab dia tahu di balik-balik tabir apa kita buat. Dia kan ada spy kat handphone kita tu. Dia tahu kita tengok apa kat handphone kita. Dia tahu kita cakap apa dalam rumah kita yang orang lain tak dengar, orang lain tak tahu tu. Dia tahu. Jadi dia tahu siapa musuh dia sebenar. Dan sebagaimana orang beriman tahu siapa orang beriman yang lain, kita tahu sebenarnya daripada cara bercakap, daripada cara orang tu berfikir, kita dah boleh tahu orang ni ada semangat juang ke tidak, orang ni ada semangat jihad ke biasa-biasa. Kita tahu. Orang beriman juga akan kenal orang beriman yang lain. Sebab tu Allah bagi tahu dalam Al-Quran sebenarnya orang munafik kan dia cuba menipu orang beriman. Allah bagi tahu, kamu sebenarnya tak pernah dapat tipu pun orang beriman. Kamu sangka kamu dapat tipu orang beriman. Sebab orang beriman ni dia macam ada kod tau. Kod, kita kata kod rahsia yang kita tak kata nak buat kod rahsia pun, tapi kod rahsia menyebabkan kita akan kenal sifat orang beriman. Dan kita tahu orang munafik ni kan dia manis-manis, apa kan, manis mulut apa semua, kita boleh kenal. Kalau betul kita tahu, kita faham Islam yang sebenar dan kita betul-betul beriman. Jadi sebenarnya orang munafik ingatkan kita percaya kat dia tu sebab kita diajar sebagai orang Islam tidak suudzon kepada orang. Dan kita juga diajar untuk melayani orang mengikut apa yang dia zahirkan. Layan je lah. Tapi sebenarnya istilahnya kalau kita dengar cakap orang munafik ni, kita macam dengar je lah, gitu kan. Percaya tidak kan? Tapi kita tak tunjuk depan dia. Jadi dia sangkakan dia berjaya tipu kita. Padahal tak. Allah bagi tahu tak. Orang beriman dia ada kod rahsia dia. Kod rahsia dapat kat mana? Dalam Quran, dalam hadis. Yang penting kita dekat dengan agama, kita akan kenal orang beriman. Okay. Jadi itu konsep sama dengan musuh juga sebenarnya. Musuh yang betul-betul pure, dia kenal siapa musuh dia sebenar. Jadi dia tahu siapa yang bahaya. Ni kalau nak faham, mungkin yang filem Turki duk buat tu kan, antaranya yang itulah yang Osman, cerita kurus Osman Ertugrul, Sultan Abdul Hamid tu, yang cerita-cerita Islamik tu. Walaupun tak berapa Islamik juga. Dia aurat dia tak terjaga. Yalah, kita tahu ke Turki ni masih sekular kan. Cuma dia punya presiden je yang masih baru, banyak rakyat dia masih sekular. Jadi cerita tu dia sesuaikan dengan keadaan masyarakat dia. Cuma kalau nak faham dari konteks manusia-manusia macam ni, kita dah boleh tengok kat situ. Adanya misalnya kalau dalam cerita Osman tu, Osman ni lah yang paling ditakuti musuh. Tak ada seorang lagi orang Islam yang merasakan dirinya itu tengah memperjuangkan Islam, tapi dalam hati dia ada kepentingan-kepentingan nak kuasa. Masih ada rasa-rasa macam tu. Musuh tahu dia bukan musuh sebenar, tapi musuh akan selalu menyokong dia ni. Supaya dia rasa wah dia lah yang lebih hebat, sampai dia boleh melunakkan hati orang. Dia ingatkan dia berjaya melunakkan hati musuh, sedangkan yang si Osman ni tak reti pun nak lunakkan hati musuh. Asyik gaduh je dia kata. Lepas tu asyik kena diserang je. Jadi macam tu lah, musuh tu kenal siapa musuh dia yang sebenar. Lepas tu selagi kita masih aman dan tenang, bermakna kita belum jadi musuh mereka yang sebenar. Itu kunci dia. Jadi nak tenang ke nak susah?
Susah. Lepas tu sanggup ke tak? Susah. Kita kena tanya balik. Memang itu hakikatnya. Sebab tu Allah bagi tahu ayat-ayat motivasi dalam Quran tu sangat banyak untuk jadi macam mana orang penduduk Gaza rasakan. Sebab hakikatnya memang kalau betul kita ni mengamalkan Islam yang sebenar-benarnya, kita akan hadapi musuh yang macam tu. Musuh yang takkan duduk diam, dia takkan senang, dia bahkan akan jadi bagai cacing kepanasan. Tengok kita tu, dia tak boleh duduk. Sebab Allah bagi tahu dah, walan tarda. Lan tu maknanya tidak akan pernah sekali-kali sampai bila-bila pun. Dia takkan senang tengok kita mengamalkan Islam dengan sebenar. Jadi hari ni selagi kita hidup aman, tenang, tak ada siapa kacau, makna belum amalkan Islam sepenuhnya. Itu ayat untuk muhasabah diri. Balik cek balik. Apa dia lagi aku tak amal? Kalau rasa macam dah buat semua, itulah dia masalah dia. Jahil murakab tau. Istilah jahil murakab, kita tak sedar apa yang kita tak tahu. Kena belajar lagi. Belajar dan doa juga, minta Allah tunjukkan kepada kita apa lagi kekurangan dan kesilapan kita. Minta Allah tunjuk kat mana lagi yang kita kena baiki, apa lagi yang kita tak faham tentang Islam. Biar Allah nampakkan itu. Baik, ayat yang ke-56. Walaqad arainahu, dan sesungguhnya kami telah memperlihatkan kepadanya ayatina, ayat-ayat kami, kullaha, kesemuanya. Fakadzaba, maka dia telah pun mendustakan, wa aba, dan juga enggan. Baik, makna penuh dia, dan sesungguhnya kami telah memperlihatkan kepadanya, iaitu Fir'aun, tanda-tanda kekuasaan kami semua, tanda-tanda kekuasaan kami semuanya, maka dia mendustakan dan juga enggan, iaitu menerima kebenaran. Baik, tanda-tanda kekuasaan Allah ni adalah tanda-tanda yang bila kata sebut tentang ayatina, ayat ni maksud sebenarnya ayat ialah tanda-tanda, bukan ayat Quran tu. Kita ayat mana ayat ni, sentence. Ayat ni sebenarnya tanda. Jadi maknanya tanda-tanda kekuasaan Allah ni final, nak bagi tahu kata dah final dah. Nabi Musa dah bagi tahu semua. Tapi Firaun masih degil. Firaun memang maknanya dengan Nabi Musa bagi tahu, sepatutnya dia gini situasi dia. Sebab Firaun ni dia ni mengaku Tuhan. Bila mengaku Tuhan, dia mendakwa diri dia boleh buat semua benda. Sekarang yang Firaun, kaedah Firaun bawa ialah dia bawa datang hujah bagi tahu kat Firaun. Firaun tu tahulah jawapan dia, cuma dia tak jawab. Sebab yang Nabi Musa bagi tu ialah benda-benda yang Firaun tak boleh buat. Yang tak boleh nak wujudkan manusia dari tanah, Firaun tak boleh buat. Dan yang sebelum ni disebut tentang hujan, turunkan hujan, Firaun tak boleh buat. Walaupun ada juga manusia yang cuba untuk menembak hujan kan, buat hujan, tapi dia tak boleh sekat hujan kan. Hujan turun kat Gaza, tak boleh sekat, pakailah bom apa perisai apa pun tak boleh nak sekat. Jadi maknanya tak ada kuasa. Jadi Firaun tu sebenarnya dengan hujah-hujah yang Nabi Musa bagi, disebabkan Firaun ni mengaku Tuhan, Firaun tu dalam hati dia dah aku tak boleh buat tu, aku tak boleh buat tu, aku tak boleh. Dia sebenarnya dah rasa kalau gitu memang aku ni bukan Tuhan lah, sepatutnya gitu. Sebab dia tahu semua tu dia tak boleh buat. Sampai menghidupkan dan mematikan. Dia mula-mula kan yang tu kan menghidupkan dan mematikan, tapi dia masih nak buktikan. Dia panggil 2 orang, satu dia bunuh, satu dia biar hidup. Lepas tu dia kata inilah menghidupkan dan mematikan. Itu awal-awal. Lepas tu bila dibawa tentang bumi, langit, kejadian hujan semua tu, akhirnya dia tak ada point dah. Bila macam tu tetap saja dia tak mau. Di situlah terbukti. Ini kaedah dakwah nah. Jadi kaedah kita mula-mula cakap elok-elok, terangkan, jelaskan dulu. Kalau dengan kanak-kanak ni pun sama kaedah dia ini. Kita terangkan dulu. Sebab tu tak boleh menghukum kanak-kanak selama kita belum pernah bagi tahu dia apa-apa. Banyak ibu-ibu terus hukum, terus marah, padahal tak pernah cakap pun benda tu salah. Habis kena sedetail-detailnya ke cerita. Ya, sebab budak-budak memang kosong otak dia masa lahir, dia tak tahu apa-apa pun. Kalau dia misalnya kan, tiba-tiba lah dia rajin pergi ambil batang besi, cucuk tayar kereta kita, marah. Tapi pernah tak kita bagi tahu kat dia, jangan cucuk tayar kereta? Saya percaya tak ada mak pernah bagi tahu, sebab tak pernah terfikir budak tu akan buat macam tu. Tapi hakikatnya tak boleh marah, kena bagi tahu. Kalau kanak-kanak, sebab dia memang tak boleh berfikir lagi, sel otak dia belum bersambung sepenuhnya. Dia memang tak faham. Jadi itulah yang Islam ajarkan. Dalam Islam ni semua dibagi tahu detail, sehingga kalau orang masih lagi buat kesalahan yang Allah dah bagi tahu salah, barulah dibagi dosa.
Jadi itu yang adilnya. Adil ni, baik ni bukan maknanya tak pernah menghukum, tapi memberitahu sebelum menghukum. Jadi kena bagi tahu dulu tu salah. Okay, kalau buat juga baru kena hukum. Okay. Jadi sekarang dah bagi tahu kat Firaun dah semua settle, dia masih tak mau juga. Ni maknanya dia dah bukan dalam kategori tak tahu, tapi dalam kategori tak mau. Bila masuk tak mau, kita pergi pada step yang selanjutnya, ayat 57. Ni dah tukar step. Tukar step. Ayat 57, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qala, dia berkata, iaitu Firaun berkata, ajitana, adakah kamu datang kepada kami, litukhrijana, untuk mengusir kami, min ardina, dari bumi kami, bisihrika, wahai dengan sihir kamu, ya Musa, wahai Musa. Makna penuh dia, berkata Firaun, adakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami ini dengan sihirmu, wahai Musa? Baik, jadi ayat ni nak gambarkan satu dialog Firaun bila dia dah menafikan, kemudian dia nak cuba untuk tarik perhatian orang lain supaya tolak juga Nabi Musa, supaya jangan terima apa yang Nabi Musa cakap. Jadi dia nak buat rasa takut kat orang lain dengan ayat kata, Musa, kamu ni saja-saja nak cerita, nak cakap benda-benda ni saja-saja nak bagi kami ni keluar daripada tempat kami saja. Kamu maksudnya gini, dia suudzon. Istilahnya kan, sebab manusia ni dia selalu berprasangka dengan orang apa yang ada dalam diri dia. Lepas tu hati-hati orang yang banyak suudzon dengan orang, maknanya diri dia sendiri tu banyak fikiran negatif. Contoh gini, orang kalau selalu berfikir orang tu nak kuasa kot, maksudnya kita tu nak kuasa. Sebab tu kita boleh rasa orang tu nak kuasa tu. Dan kita rasa orang tu nak duit tu. Dan sebab kita ni suka duit. Kan? Kita kata orang tu dia duk sebut-sebut ni, dia saja tu nak cari kesalahan kita, sebab kita suka cari kesalahan orang. Biasa kita akan sangka orang berdasarkan kita sendiri. Sebab tu hati-hati tu. Sebab tu Islam ajar sangka baik supaya diri kita sendiri tu jadi baik. Dia automatik, dia akan jadi mendidik diri kita bila kita sangka baik kat orang lain. Baik, jadi ada yang kadang-kadang dia kata, oh kamu ni kita nak ajar ni satu ilmu ni, kamu tak mau belajar ni, sombong lah ni, tak mau belajar. Sebab apa? Sebab kita tu suka sombong dengan orang juga. Jadi kita anggap orang sombong je. Baik, itu maknanya betul-betul. Jadi sekarang ni Firaun, sebab dia tu gila kuasa, dan maka dia menganggap Nabi Musa pun gila kuasa. Jadi dia ingatkan Nabi Musa berdebat-debat dengan dia ni sebab nak jatuhkan dia, lepas tu nak halau semua orang-orang dalam istana tu sebab Nabi Musa nak duduk situ. Jadi dia kata, kamu ni main datang sini ni saja-saja ni nak bagi nak ambil kuasa aku ni. Lepas tu nak halau kami semua daripada sini. Baik, kemudian ayat yang ke-58, falanatiyannaka, dan kami pun pasti akan mendatangkan kepada kamu, bisihrin mithlihi, dengan sihir yang seumpama dengannya. Sihir bahasa Arab tu sihir juga. Bi tu dengan, bisihrin dengan sihir. Mithlihi, mithli tu bahasa Melayu juga misal. Bahasa Melayu tu misal. Jadi seumpamanya, semisalnya. Faja'al, maka jadikanlah, bainana, bagi kami, wa bainaka, dan juga antara kami dengan antara kamu, mau'idan, satu perjanjian, la nukhlifuhu, yang kita tidak akan menyalahinya, nahnu, kami, wala anta, dan tidak juga kamu, makanan suwa, di satu tempat yang tengah-tengah, letaknya di pertengahan. Baik, makna penuh dia, dan kami pun pasti akan mendatangkan pula kepadamu sihir semacam itu, maka buatlah suatu waktu untuk pertemuan antara kami dan kamu, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula kamu, di suatu tempat yang pertengahan. Baik, jadi ayat ni Firaun dia cakap dengan Nabi Musa, dia kata Nabi Musa ni cuba untuk buat sihir tadi kan, ayat 57 tadi kan dia kata, kamu ni nak cuba buat sihir ke Musa? Kan kamu ni nak main sihir ke? Sebab apa dia boleh sangka Nabi Musa nak main sihir? Sebab dia suka main sihir. Kata, ni main sihir lah ni, nak main sihir dengan aku dia. Tak apa, kita jumpa. Firaun kata kita jumpa. Aku ada banyak tukang sihir. Sebab tu dia gunakan perkataan kami. Dan kami. Jadi kami tu merujuk kepada Nabi Musa dan kepada Firaun dan tukang-tukang sihirnya.
Tengok ayat bahasa Arab kan, ayat 58, ayat perkataan pertama, falanatiyannaka, satu perkataan je. Maksud dia ada berapa perkataan, kita tengok. Fa makna maka, la makna sesungguhnya, la sepatah la je. Makna sesungguhnya. Natiyannaka, nak dengan ada nun tu makna dia kami. Kan? Natiyannaka, kami akan datangkan kepada kamu. Berapa patah makna? Dan kami pasti akan datangkan kepada kamu. 7. Bahasa Arab tu satu je. Kita pernah sebut kan, bahasa Arab ni bahasa ilmu. Kita kalau nak buat purata tu, bahasa Arab tu lebih pendek 3 kali ganda daripada bahasa Melayu. Kita tengok contoh ni, satu huruf, satu perkataan bahasa Arab dapat 7 bahasa Melayu. Dan saya ingat sini walaupun umur macam ni masih boleh belajar bahasa Arab. Susah tak apa. Sebab sebenarnya kunci ilmu yang sebenar ada dalam bahasa Arab. Sebab itulah penjajah jauhkan kita daripada bahasa Arab. Antara lain yang dia nak jauhkan kita ialah sejarah kita. Jadi yang dia tulis sejarah kita dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris orang tulis, bahasa Melayu sejarah yang telah dipalsukan. Yang ada dalam sejarah kita tak kenal sejarah yang sebenar. Itu palsu belaka. Kan? Yang menyebabkan kita, dia bina psikologi kita daripada sejarah tu. Nak cari sejarah yang sebenar, kena cari kitab bahasa Arab. Kita tak reti baca bahasa Arab, jadi kita takkan jumpa sejarah yang sebenar. Itu cara dia sembunyikan ilmu. Kemudian sama juga, dia kan banyak nak curi ilmu kita. Jadi ilmu kita memang bahasa pengantar umat Islam zaman berzaman adalah bahasa Arab. Kalau orang zaman dulu-dulu yang sebelum kena penjajah ni, dia belajar tulisan Jawi. Jadi walaupun dia tidak berniat untuk ada dalam kelompok umat Islam ni, dia secara tak sengaja masuk. Sebab dia ada kenal tulisan-tulisan tu. Minimum lah Jawi dah kenal kan. Lepas tu kalau boleh baca Arab tu, insyaAllah. Kalau dah boleh baca Quran tu, insyaAllah ayat-ayat perkataan-perkataan Arab tu sikit sebanyak dah boleh. Sebab ada banyak perkataan yang berulang-ulang. Orang zaman dulu tu memang majoritinya boleh baca Quran. Sebab kan kita ingat dulu tok-tok guru ngaji Quran ni, kita panggil tok guru kampung kan. Setiap kampung mesti ada. Dan anak-anak ni ada kelas ngaji balik sekolah. Kadang-kadang sebelum masuk sekolah lagi dia dah pergi dengan tok guru ngaji, dia pegang Quran. Dulu kan budak-budak dulu kan peluk Quran besar-besar tu kan, pergi ngaji. Zaman sekarang nak tengok kat mana tu, suasana tu dah tak ada. Jadi bila tak kenal Quran, lebih jauh lagi daripada bahasa Arab. Jadi inilah bahasa Arab yang kita kata, dengan kita memahami bahasa Arab, dan apalagi kalau kita belajar bahasa Arab, kuliah kita 1 jam ni boleh habis 20 minit kalau pakai bahasa Arab. Dengan ilmu yang sama banyak. Bahasa Melayu dia panjang kan, jadi terpaksa panjang 3 kali ganda. Kalau kita, maknanya sepatutnya 1 jam punya kelas tu bahasa Arab 3 jam bahasa Melayu. Jadi kalau ikut umur tu memang habislah, rugi. Maknanya ilmu yang kita boleh dapat dalam 10 tahun, kita terpaksa habiskan 30 tahun kalau pakai bahasa Melayu. Dia memang kena belajar bahasa Arab. Dia bahasa Arab ni dia susah, dia mula-mula je. Mungkin setahun kalau kita betul-betul belajar. Setahun tu lah susah. Lepas tu dah senang seumur hidup. Jadi kalau kita kata bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, tu dia bahasa Arab tu. Dia punya kaedah, susah-susah dahulu, nanti senang-senang kemudian. Dan dia bahasa international kan. Kalau kita nak tengok bahasa ulama sedunia pun confirm dah bahasa Arab. Yang fatwa-fatwa ulama sedunia tentang Gaza tu keluar dalam bahasa Arab. Dan kemudian diterjemahkan, terpaksa terjemah kalau tidak kita tak faham. Ini bahasa Arab. Baik, falanatiyannaka. Jadi Firaun kata kami akan datangkan juga sihir. Sekarang bagi masa bila tu, dia tanya Firaun, tanya Nabi Musa, bagi cadangan, bila kita nak jumpa, bawa tukang sihir aku dengan engkau, dengan Nabi Harun ni, kita jumpa kan. Baik, Nabi Musa pun bagi satu cadangan. Dia ingatkan, dia nak bagi Nabi Musa yang cadangkan, supaya sebab Nabi Musa ni tu kan dekat Mesir tu kan kerajaan Firaun. Jadi Firaun yang paling tahu tentang Mesir. Dia ingatkan kalau Nabi Musa bagi cadangan, mestilah tempat tu tak berapa elok ke. Nabi Musa bukan tahu sangat pasal Mesir, Firaun lebih tahu gitu. Jadi supaya mungkin nanti dia nak bagi ada slack lah kan, yang akan dibuat oleh Nabi Musa. Tapi dia lupa Nabi Musa ni Rasul Allah, dapat wahyu itu. Jadi semua tindakan dia datang daripada wahyu Allah. Jadi Allah bagi satu ilham bahawa Nabi Musa ni kemudiannya bagi pendapat cadangan dia adalah, dalam ayat ni disebut
yang pertama kan dalam ayat 58 ni kan Firaun Firaun dia kata bagi masa dan juga bagi tempat kat mana. Di ayat 58 disebut qala, Nabi Musa kata mau'idukum, waktu pertemuan tu. Mau'id ni maknanya janji. Macam kita nak jumpa orang, kita katalah nanti kita jumpa kat kelas pukul 10, tu maknanya mau'id ni pukul 10 gitu. Tu janji maksud dia. Then mau'id kat mana gitu. Mau'id kat Masjid At-Taqwa. Pukul berapa? Pukul 10. Tu mau'id. Boleh mau'id tu maknanya kita nak terjemah apa? Kalau perjanjian lain pula bunyi dia. Janji ni macam aku janji kan. Apa imbuhan dia? Berjanji perbuatan. Mau'id ni macam perjanjian tapi bukan perjanjian yang pakai tanda tangan tu. Perjanjian macam temu janji. Temu janji. Janji mulut. Jadi kita buat temu janji tu. Baik, Nabi Musa kata, Nabi Musa jawab, yaumuz zinah. Hari zinah tu hiasan. Kalau ikut ada orang nama zinah. Zinah ada bulat, beza dengan zinah. Jauh beza tu. Kena bunyi betul tu. Zinah maknanya hiasan. Jadi bila kata yaumuz zinah maknanya hari hiasan. Hari hiasan tu apa? Hari perayaan. Sebab biasanya kalau ada perayaan adalah hiasan-hiasan kat jalan. Wa ayyuhsyaran nas, dan juga hendaklah kamu menghimpunkan manusia duha, pada waktu duha. Jadi di sini makna penuh dia ialah Nabi Musa kata waktu untuk pertemuan kita, temu janji kita ialah pada hari raya, dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalahan naik, waktu duha. Baik, jadi Nabi Musa pun tetapkan waktunya ialah waktu raya. Kenapa Nabi Musa pilih raya? Orang ramai, dan Nabi Musa minta jangan kita-kita je, kita kumpul ramai-ramai. Bagi ramai orang tengok. Firaun ingat kau, baguslah kalau gitu. Kan sebab dia ada banyak tukang sihir hebat. Jadi lawan dengan Nabi Musa biar nampak Nabi Musa ni salah gitu kan. Jadi dia pun kumpulkan orang ramai, dan orang ramai memang senang berkumpul kalau raya. Semua balik kampung kan, berkumpul ramai-ramai tu. Jadi berkumpul ramai-ramai tu. Kemudiannya pada waktu duha. Baik, kenapa waktu duha? Yang pertama, waktu duha ni waktu yang cahaya paling sebenarnya paling cerah tu duha. Kalau kita kata terik ya tengah hari, tapi terik tu maknanya tak nampak. Sebab terik kan, kita nak tengok pun sakit mata gitu kan. Mata kita pun bukan boleh buka luas kalau tengah hari kan, agak tutup-tutup sikit. Tapi kalau waktu duha, mata kita boleh buka luas. Dan maknanya sebenarnya dalam sepanjang waktu siang, waktu paling cerah ialah waktu duha. Kalau dah petang, dia dah agak macam redup, matahari dah tak berapa nak memancar. Jadi dia dibandingkan duha tu yang paling cerah. Waktu kita ni lah, waktu sekarang. Duha tu yang bermula 28 minit. Senang ingat setengah jam je lah kan, lebih kurang setengah jam. Itu mula waktu duha kan, dah mula nampak matahari mula agak naik gitu. Dan waktu solat duha terbaik sekitar pukul 9 ke 10. Dan tak boleh solat duha bila matahari dah tegak atas kepala. Mungkin kalau zuhur pukul 1, 12.30 gitu kan, tegak, yang betul-betul tegak, yang tak ada bayang-bayang, itu dah tak boleh solat duha. Baik. Jadi yang pertamanya duha tu waktu paling terang. Dengan tu maka perbahasannya disebutkan sebab apa yang akan ditunjukkan oleh Nabi Musa ialah satu yang sangat terang benderang, satu yang sangat jelas, nyata gitu. Dan nak tunjukkan kepada masyarakat pada masa tu supaya mereka nampak dengan sangat jelas dan nyata. Tak ada lagi yang tersembunyi-sembunyi gitu. Nampak dengan sangat jelas. Yang keduanya, waktu duha ni memang waktu yang terbaik untuk kita keluar. Kita kalau nak sihat, waktu duha kena matahari. Dia taklah mesti keluar. Perempuan kan elok duduk dalam rumah kan. Tapi kena cahaya. Dia tak mesti berjemur, tapi kan dalam rumah ada juga cahaya tu. Yang penting bukan tidur lah waktu tu. Orang yang tidur waktu duha ni banyak kan. Anak-anak sekarang, generasi sekarang ni memang tidurnya siang. Itu waktu pagi tu lah. Tambah kalau cuti-cuti kan, hujung minggu tu yang sekolah pun tidur juga. Hari sekolah dia tak dapat tidur, Sabtu Ahad dia tidur pagi. Okay, orang yang suka tidur pagi ni, dia sekaligus kesihatan dia akan ada masalah. Dan juga bukan sekadar makhluk nyata, makhluk halus pun suka kacau. Itu yang suka tidur waktu duha. Sebab waktu duha akan menyebabkan organ-organ dalam kita jadi lembab. Dia tak fresh, tak segar.
Dia tak dapat cahaya tu, cahaya duha tu. Bila organ lembab, haiwan pula makhluk halus suka duduk. Dia suka duduk kat organ-organ yang lembab. Nak tahu organ lembab macam mana, tengok kat lidah. Lidah ni ada kesihatan kita, organ-organ dalam kita semua ada kat lidah. Saya tengok colour dia. Kalau dia terlampau merah, itu maknanya organ kita panas sangat. Mungkin kurang minum air. Kalau dia putih sangat, itu lembab. Kena banyak sikit berjemur duha tu. Mungkin untuk yang dah lembab organ tu bukan setakat duduk dalam rumah lah, memang kena jemur. Bukan jemur macam baby jemur kuning tu letak sadai macam orang putih pula. Dok gila buat kerja kat luar tu, sedia baju ke, cucuk tanam ke, gitu. Kena cahaya kat luar. Yang sihatnya lidah warna pink sikit tu. Itu maknanya organ normal. Tapi belum tentu juga sihat sepenuhnya, sebab dia ada lagi yang lain tu. Cuma dari segi kelembapan tu dia okey lah, dia tak lembab sangat, tak terlampau panas. Balik boleh tengok cermin masing-masing. Sekarang tak payahlah, saya pula yang nampak kan. Tak boleh nak jelek lah. Baik, kemudian kita tengok Nabi Musa himpunkan ini pada waktu duha tadi ya. Dan ayat yang ke-60, maka fatawalla, maka Fir'aun meninggalkan, fatawalla Fir'aun, maka Fir'aun pun berpaling, fajama'a, maka dihimpunkanlah, kaidahu, tipu dayanya, thumma ata, kemudian dia pun datang. Jadi makna penuh dia, maka Fir'aun meninggalkan tempat itu lalu mengatur tipu dayanya, kemudian dia pun datang. Baik, jadi lepas daripada janji tu Fir'aun pun balik, dan balik dia bagi tahu kepada tukang-tukang sihir dia, dan juga kemudian mereka berhimpun, menghimpun tipu daya tu maksudnya dihimpun tukang sihir dia. Jadi tukang sihir yang hebat-hebat ni semua dihimpunkan dan dibawa datang ke tempat tu, dan ke tempat yang dijanjikan. Ayat 61, qala, maka Nabi Musa berkata, lahum, kepada mereka, Musa berkata ni, wailakum, celakalah kamu, la taftaru 'ala Allah, janganlah kamu mengada-ngadakan kedustaan ke atas Allah, kadiban tu kedustaan, fayustihakum bi'adzab, maka dia membinasakan kamu dengan azab, waqad, dan sesungguhnya, khaba, telah pun merugi, maniftara, orang yang mengada-adakan kedustaan. Makna penuh dia, mereka berkata Musa kepada mereka, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kedustaan terhadap Allah, maka dia membinasakan kamu dengan seksa, dan sesungguhnya telah merugi orang yang mengada-adakan kedustaan. Baik, jadi dalam peristiwa yang ni, Fir'aun datang dengan membawa tukang sihir dia, dan mereka nak memulakan ni. Dan Nabi Musa bagi tahu, celakalah kamu bila kamu nak mewujudkan tipu daya ni. Jadi ini dah mula kasar, nampak tak? Ni kita belajar fake dakwah ni. Dia ada satu lagi fake. Sebelum ni kita sebut fake ibadah, fake muamalat semua. Ni termasuk fake dakwah. Dakwah pun ada fake dia. Sebab tu ada orang dia berdakwah tapi tak belajar fake dakwah. Maka apa yang dia buat, dia hanya menyampaikan ilmu pengetahuan yang dia ada, tapi tidak memperbaiki masyarakat. Sebab dia tak buat ikut kesesuaian. Dakwah dia ada kaedah, dia ada fake dia. Jadi bukan semua ilmu yang ada dalam dada kita sesuai untuk disampaikan. Ada setengah ilmu tu bagus, tapi salah disampaikan, rosak masyarakat. Jadi kacau bilau, pecah belah, bergaduh. Sebab misalnya tak kena tempat atau tak kena level. Allah bagi masuk masuk dalam kita kata kalau kuliah-kuliah macam ni ada banyak level lah. Saya kan ada dekat penjara juga. Baru ni ada kelas kat penjara. Penjara ni level lain dia. Jauh dengan sini rasanya kan. Jauh dengan level orang kat sini-sini. InsyaAllah banyak yang educated orang kan, berpendidikan. Orang berpendidikan ni lain. Kan? Cara fikir kita lain kan, cara kita bercakap, cara bercakap kita dah boleh beza kan. Macam orang yang tiap-tiap hari pergi pasar, takkan sama dengan cara bercakap orang yang tiap-tiap hari pergi parlimen. Kan? Lain dengan bahasa dia kan. Jadi orang pergi parlimen tapi dia sebenarnya orang pasar pun kita dah boleh kenal, bahasa dia lain. Kalau kita lebih berilmu ni, kadang dalam masa 1 jam boleh masuk macam-macam fakta dan kita boleh hadam. Jadi itu yang bagus fizikal ni apa, satu sudut. Setakat ni saya tak nampak lagi memek muka tak faham.
Kalau ngantuk ada. Ngantuk tu tak tahulah sebab tak faham ke, sebab terlebih faham ke kan. Dan ataupun ada masalah peribadi. Tapi tak apa, tak ada masalah. Dan kalau banyak memang muka tak faham, kita akan ubah, turun balik level gitu. Itu fake dakwah. Memang kadang-kadang ada testing juga. Kita naik tiba-tiba tengok lain dah ni, turun balik. Itu yang penat mengajar tu dia, sebab nak kena fikir kan. Lain kalau kita cakap je ikut cara kita, tu mungkin tak penat mana. Saya penat kalau ngajar, saya lagi penat daripada buat kerja. Biasanya kalau balik ngajar saya lapar. Kecuali kalau puasa tak boleh makan jugalah kan. Tapi kalau buat kerja kadang boleh lupa nak makan. Sebab buat kerja ni dia pakai tenaga. Bila ngajar ni otak lebih penat dia. Sebab otak kita bukan sekadar fikir tentang ilmu yang nak disampaikan, tapi termasuklah juga yang dalam fiqh dakwah tu. Jadi fiqh dakwah ni maknanya ada strategi dia yang awalnya memang dengan lemah lembut, dengan menyampaikan. Kalau kita nak bawa fiqh dakwah dalam kehidupan harian, dalam pendidikan anak-anak misalnya, dia mulakan dengan nasihat tu, tempoh dia panjang 7 tahun. Mula dengan bercerita, bercakap, memang kena ada komunikasi. Dan bercakap hati dia paling lunak ialah sebelum tidur. Sebab tu orang putih ambil waktu sebelum tidur dengan bagi fairy tale kat dia. Kalau zaman tamadun Islam di Baghdad dulu ada kisah 1001 malam. Ada orang tanya kenapa 1001? Kenapa ada satu? Ada sebab dia tu. Sebab orang Arab, dalam bahasa Arab ni biasanya kita kalau sebut banyak, kita akan sebut alfun. Alfun tu maknanya banyak. Macam kalau kita berjuta-juta lemon. Dia bahasa Arab dia alfun. Alfun 1000. Alfun tu maknanya 1000. Jadi kenapa cerita 1001? Nak bagi tahu kata dia lebih daripada banyak. Jadilah tambah 1. Jadi sebab kisah-kisah tu akan masuk dalam pemikiran dia. Jadi kita dah bagi fairy tale tu, jadilah dia berangan jadi Cinderella. Berangan yang lelaki jadi Superman, Spiderman, habis pagar dipanjatnya jadi Spiderman. Jadi kita bagi kisah-kisah yang baik itu masuk dalam fikiran dia. And itulah dia maknanya kaedah penceritaan, pemberitahuan. Dan kemudian sampai satu tahap bila dia memang tak mau degil, maka kita ajak dalam bentuk nak menyedarkan dia kena berhujah. Dia bawa hujah dia, kita bawa hujah kita. Jadi kalau degil lagi, masa itulah kita akan lebih tegas. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Musa dalam ayat yang ke-61 dengan bahasa celaka engkau. Jadi di sini kita belajar bahasa kasar bukan mesti tak baik. Kasar kan, celaka, wail ni ada yang terjemah sebagai neraka wail, nama neraka. Nabi Musa sebut celaka engkau. Padahal awalnya, sebab saya selalu dengar orang ambil hujah, Allah suruh Nabi Musa jumpa Fir'aun pun qaulan layyinan, dia suruh cakap perkataan yang baik. Tiba-tiba kita nak kasar, dia yang cakap macam tu. Padahal dia tak pergi ayat yang lepas ni, ayat 61. Nabi Musa cakap ke Fir'aun yang awal tadi dengan kata-kata yang lembut, sekarang dengan kata-kata celaka. Maknanya memang ada tahap manusia perlu dikasari dengan macam tu. Tapi setelah melalui proses, kok mana pun pertama mesti lembut. Dia tak boleh terus kasar, tak boleh. Baik, dan kemudian nanti kita tengok insya-Allah sambungan dia, ayat 62 dan seterusnya tu masih dalam hujah, dalam sihir tadi, perlawanan sihir, dan sampailah seterusnya yang ular dan sebagainya, kisah-kisah tu. Baik, insyaAllah sampai sekadar tu. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Yang saya kira tadabbur yang kita ambil dari sini adalah bagaimana prinsip dakwah dalam kehidupan kita, yang setiap umat Islam tu wajib untuk berdakwah, supaya kebaikan yang kita nak sampai tu sampai sebagai sesuatu yang baik. Kadang-kadang kita nak sampaikan kebaikan, tapi yang sampai jadi malah kerosakan. Ini kaedah yang diajarkan dalam Quran, insyaAllah. Baik, wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Nas.